Ini sembang santai ni sebagai orang kata apa medium untuk kita berkomunikasi. Apa-apa persoalan yang bermain di fikiran tuan-tuan puan yang ingin diajukan kepada saya ataupun kepada panel kita ni, nanti saya akan kenalkan siapa beliau. Sila masukkan di ruangan komen, tak ada masalah. Alright. Okay, so seperti mana yang saya dah ceritakan tadi, sahabat saya ni bukannya baru saya kenal, dah lama dah. Dah lebih 20 tahun lah kan, sejak saya keluar dari UIA tahun 2001. Sebelum tu tahun 1997 lah kita orang dah start mengenali antara satu sama lain. Dan isteri beliau ni pun bukannya orang lain, dia buka firma guaman betul-betul di sebelah pejabat saya. Kalau tuan-tuan puan pergi ke firma guaman saya di Bandar Tun Sri On, firma guaman isteri beliau ni sebelah aja dengan firm saya, dan memang kita orang agak close lah. Jadi malam ni saya terpanggil untuk jemput sahabat saya ni yang dinamakan sebagai Rozaimi Muhammad Said. Itu nama dia lah. Jadi saya terpanggil untuk kita panggil dia Rozaimi lah. Panggil Rozaimi ni sebab saya rasakan bahawa ada sesuatu yang baik untuk dia kongsikan kepada kita semua pada malam ni, dan insyaAllah kita dengarkan perkongsian daripada penyiar Rozaimi, dan kita tengok apa yang baik tu kita jadikan panduan, dan apa yang kurang baik tu kita jadikan sebagai sempadan, insyaAllah. Okay, alright. So untuk tidak membuang masa, saya mempersilakan sahabat saya, inilah dia on mic, jangan lupa. Okey, Assalamualaikum Rozaimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sehat. Alhamdulillah, gitulah. Tengok rambut pun dah makin putih. Alhamdulillah macam ni lah. Dah makin putih, dah kurang hitam dah. Itulah pasal, dah tak nampak dah rambut hitam, nampak rambut putih tu. Okey, kita tegur sekejap kawan-kawan kita yang dah masuk ni. Ada Cik Faizal Osman, waalaikumsalam. CMG Jimmy Takaful, ni pun geng-geng Takaful juga ni. Okay, terima kasih. Kita punya sahabat Ahmad Humaizi pun ada. Terima kasih Tuan Humaizi kita. Alhamdulillah, tu GM saya tu. Itulah GM kepada Cik Rozaimi kita ni. Muhammad Ridwan, waalaikumsalam. Terima kasih. Tuan Haji Jaafar Saib ada, waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Haji. Ini Wan Asmaliza ni macam pernah dengar nama ni kan. Inilah yang saya kata. Ini yang saya kata, orang kata apa, jiran saya di firma guaman saya tu. Puan Jasmine pun ada, Tuan Rizal Omar Baki pun ada, Tuan Farhan Fazlu. Okay, terima kasih semua yang dah join rancangan live kita pada malam ni. Jadi kita ambil masa untuk bertaaruf sikit lah. Kita minta Cik Rozaimi kita ni untuk memperkenalkan diri dia. Sambil-sambil tu kita tengok kata apa, kejap saya nak buka slide ni kejap tu dia. Tajuk kita takaful dan hartanah mortgage level term takaful. Okey, tak payah nak pening-pening kepala berkenaan dengan mortgage level term takaful tu kejap lagi kita akan ceritakan. So sekarang ni kita nak dengar dulu Cik Rozaimi kita bertaaruf. Silakan Rozaimi. Okay, terima kasih Coach Isaac. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak hartanah dan anda, Coach Isaac, selaku pioneer yang membentuk hartanah dan anda kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi sedikit maklumat dan mungkin ia boleh menjadi sesuatu yang berguna kepada para penonton semua, iaitu tentang MLTT, ataupun mortgage level term takaful. Nanti saya akan ulaskan dengan lebih lanjut apa itu MLTT, tetapi Coach Isaac dia hari tu dia ada call saya, dia kata minta saya join untuk buat live FB dengan dia. Saya sebelum ni saya pernah tengok juga live FB dia. Nampak Coach dia nampak konsisten almost every week dia akan buat FB live, which is a very good sharing session. Dan alhamdulillah hari malam ni saya diberi peluang untuk berkongsi, dan peluang yang hadir ni saya takkan lepaskan begitu saja, kerana macam yang Coach katakan tadi, saya telah mengambil satu langkah drastik untuk berhenti kerja
dari makan gaji yang sebenarnya saya berada dalam zon yang amat selesa. Okey, dengan pendapatan bulanan saya. Jadi ramai orang sebenarnya yang tertanya-tanya mengapa saya tiba-tiba mengambil satu langkah yang drastik selepas hanya 2 bulan menjadi penunding takaful secara separuh masa. Okey. Jadi untuk tak melengahkan masa, saya nak terangkanlah untuk nak berkongsi siapakah diri saya sebenarnya. Okey, sebab orang kata tak kenal maka tak cinta. Bukanlah saya cinta saya, tetapi kalau tak kenal tu susahlah kita nak bekerjasama kan. Jadi sedikit sebanyak tu saya nak terangkan sikit. Okey, saya nama penuh saya Rozani bin Muhammad Said, berasal dari Melaka. Saya berumur 44 tahun. Lagi 2 bulan ni masuk 45 tahun lah. Bulan 2 ni saya punya birthday. Okey, pasal tu saya punya rambut ni lebih putih daripada coach. Coach ni lebih muda setahun daripada saya. Okey, saya dah berkahwin. Isteri saya tu dia jiran kepada coach di firma guaman. Mereka ni sebelah-sebelah saja. Okey, dan saya mempunyai 3 orang anak. Anak saya semua masih di sekolah, 2 di sekolah menengah dan seorang di sekolah rendah. Dan saya belajar di Universiti Islam Antarabangsa. So Coach Aizat ni adalah merupakan bekas rakan sekelas, rakan sepengajian saya. Okey, pasal tu dia kata tadi daripada tahun 97, dah hampir 20 berapa tahun 23 tahun. 23 tahun kita kenal antara satu sama lain. Jadi sebaik saya menamatkan pengajian, saya terus menjalani chambering untuk pelajar guaman, pelajar undang-undang. Saya menjalani chambering 9 bulan dan seterusnya saya beramal sebagai seorang peguam bela, peguam cara selama lebih kurang 4 tahun. Okey. Dan selepas itu saya make a switch in terms of saya punya career daripada seorang peguam kepada seorang HR practitioner. Okey, dan macam coach cakap tadi, saya tidak bekerja di satu saya ni bukanlah seorang yang orang kata loyal employee. Saya bukan seorang pekerja yang stick to one company, sebab saya merasakan bahawa apabila saya move from one company to another, saya sebenarnya dapat belajar banyak benda. Okey, kita kena tengok dunia di luar, okey, daripada kita kita rasa kalau kata saya duduk satu tempat tu terlalu lama, saya rasakan itulah dunia saya. Sebenarnya banyak lagi benda yang berlaku di luar sana. Jadi pasal tu antara sebab saya move from one company to another. Dan pada bulan 10 2020, 2 bulan yang lepas saya telah membuat satu keputusan untuk menceburi bidang takaful. Dan kerana apa saya menceburi bidang takaful adalah kerana saya mahukan, ini sebagai satu perancangan saya. Nanti lepas ni saya akan explain perancangan saya untuk retire awal. Okey. Dan kalau kita tengok di sini, saya punya minat di situ, saya suka berlari, berbasikal, suka endurance dan mendaki gunung. Okey. Jadi aktiviti-aktiviti yang saya buat ni sebenarnya aktiviti outdoor dan dia mencabar fizikal dan mental, dan juga orang kata it's very challenging kind of activities. Dan secara peribadinya saya telah ini adalah antara kejayaan-kejayaan yang saya banggakan, kerana bukan senang, bukan mudah untuk saya capai, kerana terlalu banyak pengorbanan yang terpaksa saya lakukan, termasuk juga isteri dan anak-anak. Kerana kalau kata saya dah buat Ironman race tu, saya terpaksa orang kata weekend tu memang tidak ada masa sangat dengan family. Pasal Sabtu Ahad tu ialah masa untuk saya training, dan hari biasa pun saya akan berlari pada waktu malam. Jadi masa untuk orang kata spend dengan keluarga tu agak kurang. Jadi pasal tu saya amat berbangga dengan pencapaian yang telah saya capai. 3 kali Ironman finisher, 3 tahun berturut-turut, 2015, 2016, 2017. Tapi dalam masa yang sama, jangan nampak yang 3 saja, kerana saya dah 4 kali saya tak habis. Okay, jadi perjalanan saya sebagai seorang Ironman ni bukanlah orang kata nampak yang 3 tahun ni je. Sebab saya dah lagi 4 race saya tak dapat habiskan, kerana dia amat mencabar. Dan saya juga aktif dalam aktiviti mendaki gunung. Dan saya mendaki gunung di Malaysia. Saya di situ Kinabalu, tetapi banyak lagi gunung-gunung yang saya dah daki di Malaysia, seperti Gunung Tahan dan beberapa gunung yang saya daki di luar negara. Kerana apa? Kerana saya ni seorang yang sukakan cabaran.
saya adalah seorang manusia yang tak puas dengan apa yang saya capai. Okay, saya selalu look forward what's next. So what's next tu yang membawa saya kepada dalam kata sukan ni membawa saya kepada Iron Man. Jadi itulah sedikit tentang diri saya yang mana selepas ni dia ada berkait rapat dengan kenapa saya menyertai takaful dan kenapa saya mengambil keputusan untuk membuat takaful secara sepenuh masa. Okay, next. Okay. So bagaimana saya boleh masuk industri takaful ni? Macam saya katakan tadi, saya ingin bersara awal pada usia 50 tahun. Kerana apa? Kerana saya merasakan bahawa saya perlukan satu flexibility in term of my time untuk enjoy life saya. Bila saya kata enjoy life ni bermakna saya nak travel, saya nak buat apa aktiviti-aktiviti yang saya nyatakan tadi. Sama ada saya kalau saya kata saya nak buat touring, saya just buat touring. Baru-baru ni saya ada buat touring berbasikal mengelilingi semenanjung Malaysia selama 11 hari dan dia ada limitation di situ. Kerana apa? Kerana saya ada isu cuti tahunan. Dan saya bekerja dan saya di pihak pengurusan, jadi kalau kata saya tak boleh nak ambil cuti yang terlalu lama. Okey. Kalau nak diikutkan 11 hari tu tidaklah mencukupi, tetapi saya terpaksa crampkan untuk mencapai apa yang saya hajatilah. Jadi inilah benda-benda yang saya nak buat sebab saya nak buat Iron Man, saya nak buat berkayuh basikal, touring dan saya nak naik gunung dan aktiviti-aktiviti ni semua dia memerlukan tempoh masa yang panjang. Okey, jadi itu antara sebab kerana apa? Kerana saya nak bersara awal pada usia 50, kerana pada usia 50 tu saya rasa saya masih kuat, saya masih ada appetite, masih ada selera untuk melakukan aktiviti-aktiviti sebegitu. Kerana saya takut pada pada usia saya 60, mungkin pada waktu itu saya dah tak larat. Jadi dalam masa yang sama saya cuba mencari-cari juga apa yang perlu saya buat. Apa yang saya tak boleh berhenti pada usia 50 kerana EPF saya tak boleh sustain saya sampai saya meninggal sekiranya umur saya panjang 70-80. Okay, kerana saya ada 30 tahun lagi, jadi saya tahu yang EPF saya sebanyak mana pun dia tidak boleh sustain kehidupan saya selepas tempoh persaraan. Maka saya mencari satu career yang membolehkan saya mendapat pendapatan, menjana pendapatan dalam masa yang sama saya mempunyai satu flexibility dari segi masa saya yang membolehkan saya melakukan aktiviti-aktiviti tadi. Dengan kata lain, senang cakap, kalau saya berkayuh setiap kali saya pedal basikal tu, duit masuk macam tu lah. Kalau saya naik gunung tu, setiap langkah yang saya lakukan tu, duit masuk. Itu yang saya nak sebenarnya. Okay, jadi saya dalam masa yang sama, saya mencari-cari dan saya adalah bercakap dengan beberapa orang kawan saya yang ada juga sedang menonton dalam sesi FB Live ini, dan saya mendapati industri takaful adalah satu industri yang menarik. Okey, yang menarik minat saya kerana saya dapat membantu masyarakat dalam menguruskan menguruskan harta mereka, menguruskan wang mereka, bagaimana mereka boleh merancang kewangan mereka dengan lebih baik melalui produk-produk yang syarikat takaful sediakan. Jadi saya merasakan di situ ada manfaatnya kerana saya ni seorang yang suka juga membuat bukanlah naaf kata suka buat kerja-kerja kebajikan, tetapi saya suka membuat sesuatu yang boleh mendatangkan faedah kepada masyarakat. Okey. Jadi dalam masa yang sama kalau saya naik gunung, saya pergi berlari, saya berbasikal tu, saya bukan buat saja-saja. Sebabnya saya akan cuba collaborate dengan mana-mana NGO ataupun mana-mana cause yang saya boleh create awareness tentang sesuatu isu. Jadi saya rasakan bahawa industri takaful adalah satu industri yang menarik, yang sesuai dengan jiwa saya, yang boleh membolehkan saya menjana pendapatan dan dalam masa yang sama saya boleh membantu masyarakat menguruskan kewangan mereka dengan lebih baik. Jadi sebenarnya saya nak buat takaful ni lebih kurang secara part time. Okey, secara part time kerana saya memerlukan 5 tahun saya rasa untuk build up my client base. Okey, barulah pada usia 50 bila saya retire,
maknanya saya dah tak perlu bekerja keras kerana pada masa itu saya punya client base dah besar. Itu perancangan awal saya. Okey. Tetapi langit tak semestinya cerah sampai ke petang, kan? Kadang-kadang tu hujan di tengah hari. Jadi adalah sesuatu yang berlaku yang menyebabkan saya membuat satu keputusan drastik untuk meninggalkan kerjaya saya di dalam bidang human resource, makan gaji, kepada orang kata self-employed. Okey. Jadi saya akan terangkan selepas ni lah apa yang berlaku yang membuatkan saya mengambil keputusan tersebut. Okey, next. Okey, sebenarnya saya berada dalam satu kesimpulan dilema baru-baru ini. Apabila saya, jawatan terakhir saya sebelum saya meletakkan jawatan adalah sebagai Ketua Jabatan Sumber Manusia, itu Head of Human Resource. Okey. Dan malang bagi saya apabila aktiviti takaful saya yang saya buat secara part time selama tempoh 2 bulan telah dihidu oleh pihak atasan dan saya basically diberi kata dua lah. Okey, saya diberi kata dua, pilih nak kiri ke nak kanan. Saya nak kekal dengan kerjaya saya yang sebelum ni dengan gaji yang agak lumayan, yang orang kata hidup tu senang, mewah tu tidak. Tetapi saya tak perlu risau dari segi untuk memastikan sama ada makanan ada atau tidak atas meja. Itu tak, saya tak perlu risau sebab setiap bulan gaji masuk. Ataupun saya perlu mengambil satu cabaran untuk orang kata meletakkan diri saya dalam situasi yang amat sukar, amat mencabar. Kerana daripada seorang yang bergaji kepada seorang yang tidak bergaji. Jadi saya pertimbangkan kedua-dua option ni dan saya tak tahu macam mana, di mana kekuatan tu datang pada saya, dan saya merasakan bahawa dunia takaful ni adalah mungkin dunia bagi saya moving forward. Maka di situ saya mengambil satu keputusan setelah berbincang dengan isteri saya, dan kita tahu apa cabaran-cabaran yang akan saya hadapi, tetapi saya merasakan bahawa inilah yang saya inginkan selama ini. Kalau saya give up this opportunity, mungkin 5 tahun akan datang saya belum tentu saya boleh retire. Jadi saya rasakan bahawa mungkin setahun 2 ni saya akan hidup susah sikit lah. Tapi insyaAllah kita yakin dengan Allah, lagi 5 tahun harap-harapnya, lagi setahun 2 harap-harapnya saya boleh kembali kepada keadaan saya sebelum ini. Okay, boleh insyaAllah. InsyaAllah. Sebelum tu kan, kita nak relate sikit lah situasi yang Rozaimi hadapi sekarang ni dengan mungkinlah sahabat-sahabat perunding hartanah, ejen hartanah yang menonton rancangan live kita ni. Sebab kebanyakan followers hartanah anda ni adalah mereka yang involved dalam bidang hartanah kan. Jadi tuan-tuan perempuan mungkin sedang menghadapi persimpangan dilema macam mana Rozaimi hadapi sebelum ni kan. So dalam keadaan sekarang ni sebenarnya, kalau tanya pendapat saya lah, kalau tuan-tuan perempuan mungkin sedang menjalankan khidmat sebagai perunding hartanah secara separuh masa, mungkin ada ketikanya tuan-tuan perempuan merasakan seperti mana yang Rozaimi hadapi sebelum ni lah. Bila kita nak keluar buat site inspection, nak buat viewing dan sebagainya, nak bawa potential prospek untuk tengok rumah dan sebagainya, kita menghadapi kekangan disebabkan pekerjaan yang kita tengah lakukan lah, yang full time makan gaji dan sebagainya. Kita terpaksa korbankan masa di sana sini, terpaksa orang kata membahagikan masa tu agak sukar lah kan. Jadi saranan saya lah kepada tuan-tuan perempuan semua, bagi mereka yang mungkin menghadapi kekangan ataupun menghadapi masalah untuk membahagikan masa tu, mungkin inilah antara masa yang tuan-tuan perempuan perlu fikirkan, sama ada untuk menceburkan diri dalam sesuatu bidang tu secara sepenuh masa ataupun mungkin mengekalkan tata cara ataupun momentum yang sedia ada ni secara separuh masa yang tuan-tuan perempuan sedang lakukan sekarang ni lah kan. Tapi apa yang langkah Rozaimi ambil ni memang saya cukup respect. Sebab tu awal-awal tu bila saya tahu yang dia join industri takaful secara sepenuh masa, saya rasa macam Mamat ni biar betul kan. Rasa-rasa macam tak percaya pun ada kan, sebab saya dah kenal dia lama. Saya tahu dia ni memang seorang yang
sebab dulu, okay, to be frank with you guys lah, bila saya tanya dengan dia apa sebenarnya yang dia nampak mungkin dalam 5 ke 6 tahun akan datang. Ni sebelum dia join Takaful lah. So saya tahu dia ni jenis yang macam relax, yang mungkin dia selesa dengan keadaan dia sekarang, kerja, makan gaji dan apa tu, dan saya tak rasa yang dia akan involve dalam satu perniagaan, berhenti kerja dan terus buat benda yang dia buat sekarang ni. Tapi dia telah membuktikan kepada saya bahawa benda tu tak mustahil. Kalau dia rasa dia nak buat, dia akan buat. So maknanya apa yang Rozaimi dah buat tu, bagi saya lah, tuan-tuan perempuan yang mungkin menjadi perunding hartanah separuh masa sekarang ni, mungkin dalam keadaan sekarang ni tuan-tuan perempuan boleh memikirkan sama ada untuk meneruskan sebagai seorang ejen hartanah ataupun perunding hartanah separuh masa, ataupun dah boleh fikirkan untuk menjadi perunding hartanah sepenuh masa dengan apa yang diceritakan oleh Zaimi tadi. Sebab kita selalunya percaya dan kita memang tahu rezeki itu Allah yang bagi. Sekuat mana pun kita punya usaha, kalau Allah nak bagi tu, dia nak bagi tu memang dia bagi macam tu je. Itu yang istilah menjemput rezeki tu, tuan-tuan puan. Keberkatan rezeki itu memang datang daripada kata apa, usaha yang betul lah. Kalau kita buat kerja sebagai kata part time dan sebagainya, tapi mungkinlah antara kita sedar ataupun tidak, kita dah ambil masa yang sepatutnya kita buat kerja full time kita tu, benda tu pun akan menjadi masalah. Ini dari segi keberkatan rezeki itu pun akan boleh dipersoalkan oleh majikan kita juga kan. Jadi itulah, terima kasih banyak-banyak. Rozaimi dah membuka mata kita semua, dan dia telah pun kata apa, memberi satu pengajaran kepada kita. Kalau nak buat suatu benda tu, bila dah rancang, bila dah fikirkan benda tu memang kita mampu, kita boleh buat, teruskan dan tanpa menoleh ke belakang lagi, kita fokus pada apa yang kita buat tu dan kita pastikan yang kita akan berjaya. Itu yang saya nak sampaikan. Okay, teruskan Rozaimi, silakan. Okay, so next. Next. Okay, alright. Okay, jadi saya apa nama ni, saya suka berpegang kepada ayat Quran, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin ni. Okay, kerana ayat ni memberitahu kita bahawa Allah itu adalah sebaik-baik perancang. Jadi saya sebenarnya kalau nak difikirkan, saya meletakkan jawatan ni bukanlah perkara terburuk dalam hidup saya. Okay, this is not the worst. Okay, to be frank, the worst was in 2016 when I lost my 2 friends dekat Gunung Damavan di Iran. That was I would say the lowest point in my life. Okay, sebab waktu tu amat mencabar bagi saya. In fact, saya cakap ni pun saya agak sebab juga sebenarnya. Tapi tak apa, kita moving forward. Jadi saya suka berpegang kepada ayat Quran ni kerana ia menunjukkan sebenarnya sejauh manakah kita hendak, orang kata kita semua saya percaya kita semua beriman kan, kita beriman kepada Allah, tetapi sekuat mana iman kita, sekuat mana kepercayaan kita kepada Allah adalah dengan kita percaya bahawa apa sahaja yang berlaku, okey, adalah perancangan Allah yang terbaik untuk kita. Sebab apa? Sebab benda yang kita nak tak semestinya baik untuk kita. Okey, dan mungkin doa kita tu Allah akan makbulkan pada waktu yang sesuai. Jadi saya memang berpegang kepada ayat ini, dan ini antara sebab bila saya berpegang kepada ayat ini antara sebab yang membuatkan saya berani untuk mengambil keputusan meletakkan jawatan. Macam saya katakan tadi, saya mempunyai 3 orang anak, okey, dan anak-anak saya ini mereka dah biasa hidup dengan orang kata bapaknya berduit kan. Jadi saya pun agak terharu bila hari saya resign hari tu. Saya resign pada 10 hari bulan 12. Okey, saya resign secara mendadak 24 jam, notis 24 jam. Dan apabila saya balik rumah, saya tengok rumah gelap. Anak saya tengah tengok TV. Saya buka pintu, saya tanya, "Kenapa gelap?" Dia kata, "Mama kata papa dah berhenti kerja. Kena jimat elektrik." Saya sebenarnya saya sebab masa tu. Saya kata tak apa. On je elektrik tu. Tak adalah sampai ke tahap tu kan. Tapi siapa yang saya nak sampaikan di sini adalah ada banyak sebenarnya kalau kata saya nak pertimbangkan perkara-perkara yang membuatkan saya akan memilih jalan kiri tadi, iaitu jalan untuk kekal dengan
pendapatan gaji saya yang agak besar, yang boleh memberi keselesaan kepada anak-anak dan isteri saya. Okey, tetapi walau bagaimanapun saya mengambil pendekatan berbeza. Dalam masa yang singkat saya terpaksa. Saya ni tidak ada perancangan ya. Sini bukan perancangan 3 tahun lepas, 4 tahun lepas, saya tak. Perancangan saya ni sebenarnya 5 tahun akan datang baru saya nak berhenti kerja. Bukannya 2 bulan buat takaful saya nak berhenti kerja. Tapi bila benda tu berlaku, saya percaya bahawa mungkin Allah ada satu perancangan yang lebih baik untuk diri saya. Maka saya berpegang kepada ayat ini, wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan lagi satu ayat yang berbunyi wala tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Okey, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Jadi saya tak boleh ada satu sifat putus asa. Jadi saya kena kuat untuk terus fokus dalam industri takaful, dan insya-Allah saya mohon doa semua, bukan meminta simpati, tetapi saya rasa power of doa itu amat berkesan. Jadi saya mohon doa semua untuk saya terus istiqamah dan orang kata berjaya dalam industri takaful ini. Okey. Amin insya-Allah. Okey. Okey, jadi saya nak cerita sikit pencapaian saya setakat ini. Secara peribadi saya bukanlah seorang sales person. Saya tidak pernah buat sales. Okey. Dan saya adalah seorang yang pemalu. Kenyataan ni mungkin ramai kawan-kawan saya yang menonton sesi FB Live ni mereka tak setuju. Okey. Kerana mereka kenal siapa saya. Tetapi sebenarnya ada satu sisi saya yang sebenarnya saya ni pemalu. Saya tidak boleh approach orang untuk membuat sales. Saya tidak boleh approach orang untuk menawarkan mereka sesuatu. Jadi apa yang saya buat dalam masa tempoh 2 bulan ni, saya hanya post di FB, saya hanya sekadar dan saya tidak ada personal WhatsApp kepada sesiapa pun untuk mengambil polisi takaful dengan saya. Hanya pertama kali ketika saya dilantik menjadi penurun takaful dengan Great Eastern, jadi saya ada hantar mesej di beberapa WhatsApp group yang menyatakan bahawa saya telah menjadi penurun takaful secara separuh masa. Dan alhamdulillah dalam malu-malu saya tu ada beberapa orang sahabat dan jiran-jiran terdekat, ahli keluarga yang approach saya untuk mengambil polisi dengan saya. Dan alhamdulillah 2 bulan berturut-turut, bulan 10 dan bulan 11, 2 bulan pertama saya berada di agensi Alhamra, saya telah muncul sebagai juara. Okey, ini adalah satu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang antara lain menguatkan saya kenapa saya mengambil pilihan ataupun jalan untuk meletakkan jawatan dan memberi fokus sepenuh masa di dalam bidang takaful ini. Hebat. Tahniah. Terima kasih. Okay, next. Okay, jadi sebelum saya nak bercakap tentang MLTT dan hartanah ni, saya rasa penting juga untuk kita tahu sedikit sebanyak tentang takaful. Okay, konsep takaful ni macam mana konsep takaful ni bekerja. Sebab ada yang mungkin merasakan bahawa tak ada beza antara takaful dan insurans. Sebab dua-duanya sama. Okey, secara luaran, secara dasar on the face value, on the surface, memang kita nampak benda tu sama. Okey, tetapi sebenarnya tidak sama. Okey, sama tapi tak serupa. Dia ibarat orang kata kalau kita makan ayam sembelih dengan ayam tak sembelih. Nampak sama tapi tak serupa. Itulah dia beza antara takaful dan juga insurans. Okey, dan Islam ni mencari yang halal itu wajib, kan. Jadi kalau kata bila diberi pilihan nak ambil MLTT ataupun MLTA ataupun MRTA ataupun MRTT, ambillah yang hujungnya T bukannya A. Ambillah yang takaful bukannya assurance. Okey, kerana dalam konsep takaful ini, takaful adalah datang daripada perkataan kafalah, iaitu jamin. Bermakna semua peserta yang menyertai skim takaful, mereka bersetuju untuk menjamin antara satu sama lain. Jadi kalau saya boleh beri satu orang kata analogi, ialah seperti satu sistem khairat kematian. Setiap orang dalam komuniti tu dia mencarum RM10 sebulan, dan apabila ada yang meninggal, mana-mana ahli yang meninggal, maka ahli keluarga mereka diberikan certain amount, mungkin dalam RM2,000, RM2,500 untuk urusan pengkebumian. Dan ada juga benefit-benefit di mana mungkin penggunaan van jenazah secara percuma,
tidak perlu membayar upah penggali kubur, dan 2,500 tu boleh digunakan untuk menguruskan perkara-perkara lain berkaitan dengan urusan kematian ahli keluarga kita. Jadi itulah konsep takaful, dan ia menggunakan sistem tabaruk. Tabaruk ni bermakna kita bersedekah, kita menyumbang. Kita menyumbang ke dalam satu tabung, dan tabung tu bila dah banyak, itulah yang digunakan untuk membantu orang-orang yang tidak bernasib baik. Pasal tu kadang-kadang kita kena faham kenapa certain bila umur meningkat ataupun mereka yang merokok, maka bayaran bulanannya lebih tinggi daripada orang yang lebih muda ataupun orang yang tidak merokok. Kerana risiko mereka lebih tinggi. Kan? Jadi kalau kata kita nak bayangkan, kalau kata setiap orang masukkan RM100 ke dalam tabung, saya sihat dan ada kawan saya yang tak sihat, mungkin saya merasakan kenapa dia bayar 100, saya bayar 100. Sebab saya tahu chances dia yang akan menggunakan lebih tabung tu daripada saya. Jadi atas dasar orang kata keadilan kepada para peserta, maka sebab itulah certain group of people dia punya bayaran bulanan lebih tinggi daripada mereka yang lain. Okey. Jadi berbalik kepada isu MLTT dan hartanah ni, okey, apa kaitan takaful dan juga hartanah? Selama ni mungkin ramai yang beranggapan takaful ni hanyalah medical card. Takaful ni adalah hibah, kan? Mungkin ada kita dah pernah dengar perkataan hibah. Jadi itu saja yang kita tahu. Sebenarnya tidak. Takaful juga boleh digunakan dalam urusan hartanah. Okey, dan dalam hal ini kita panggil dia ialah MLTT. Dia ada satu lagi, dia punya MRTT yang saya tidak akan ulas di sini lah, kerana saya faham Coach Aizat sebelum ini telah berkongsi perbandingan di antara MRTT dan juga MLTT. Okey. Jadi MLTT ni bermaksud Mortgage Level Term Takaful, iaitu takaful bertempoh gadai janji mendatar. Okey, apa maksud takaful bertempoh gadai janji mendatar? Okey, takaful yang saya terangkan tadi, gadai janji ni ialah bila kita beli rumah, kita ambil pembiayaan dengan bank, maka kita terpaksa cagarkan rumah kita untuk it's a collateral lah. Okey, kita cagarkan rumah kita kepada pihak bank supaya pihak bank melepaskan sejumlah amount membolehkan kita membeli rumah tersebut. Okey, itu adalah gadai janji. Dan mendatar maksud dia dari hari pertama kita menyertai skim takaful MLTT sehingga ke tempoh matangnya, mungkin 30 tahun akan datang, mungkin 20 tahun akan datang, jumlah perlindungannya adalah sama. Jadi sekiranya contoh, kalau kata kita beli rumah harga RM500,000, okey, jadi kita buat 90% loan, bermakna loan kita adalah RM450,000. Maka dengan RM450,000 ni kita pun ambil MLTT bernilai RM450,000. Okey. Jadi apa yang saya katakan mendatar maksudnya daripada tarikh hari ini saya ambil RM450,000 jumlah protectionnya sehinggalah sekiranya tamat tempoh pada lagi 20 tahun, jumlahnya masih kekal RM450,000 walaupun nilai baki pembiayaan rumah saya telah menurun. Walaupun pada akhirnya selepas tempoh 25 tahun loan saya atau pembiayaan perumahan saya itu tamat, pembiayaan bakinya adalah kosong. Okey, tetapi dari segi perlindungan takaful MLTT tadi, ia masih kekal pada nilai RM450,000. Okey. Dan yang itu kita kena faham apa maksud dia MLTT. Itu Mortgage Level Term Takaful ataupun takaful bertempoh gadai janji mendatar. Dia agak berbelit lidah saya nak sebut ni. Saya pun biasa kita sebut MLTT, kita senang sebut dalam bahasa Inggeris. Lepas ni ada slide yang tunjuk dia punya graf tu kan? Yes. Okey. Kejap lagi kita tengok dia punya tu. Okey. Jadi antara konsep MLTT ni, okey, dia juga memberi perlindungan terhadap kematian ataupun hilang upaya kekal. Bermakna sekiranya anda mengambil MLTT untuk orang kata memberi perlindungan kepada pembiayaan perumahan anda. Kena ingat MLTT ni dia memberi perlindungan terhadap pembiayaan, bukan perlindungan ke atas hartanah anda. Jadi kalau kata rumah tu terbakar, tidak ada
tidak diberi satu apa kata, tidak diberi satu pampasan. Itu ada orang kata fire insurance, dia ada produk lain untuk orang kata untuk cover benda-benda macam tu lah. Tetapi kita cakap pasal MLTT ni, kita hanya cakap kepada pembiayaan saja. Maka kenapa kita perlu ambil MLTT? Kerana sekiranya berlaku kematian kepada peminjam, katakan saya beri contoh diri saya sendiri, saya beli rumah saya dan saya membuat pinjaman, dan sekiranya saya tidak ambil MLTT ataupun apa-apa bentuk perlindungan lain, pasal dia ada banyaklah, MLTT, MRTT, MLTA, MRTA, bezanya antara konvensional dan juga Islamik. Kalau saya tak ambil mana-mana salah satu, apa yang akan terjadi apabila saya meninggal dunia, waris saya, mereka terpaksa untuk terus menyambung bayar. Menyambung bayar pinjaman saya. Jadi kalau kata isteri saya berkemampuan, tidak apa. Tetapi kalau kata segala-galanya selama ni saya yang tanggung, maka ia akan menyukarkan waris saya. Kehilangan saya tu dah satu kesukaran bagi mereka, kan, kerana kehilangan orang tersayang. Tetapi dalam masa yang sama, kita cuba untuk meringankan beban mereka. Pastikan kita ambil MLTT. Kita pastikan kita menyediakan sejumlah wang yang cukup untuk membayar baki pembiayaan perumahan kita. Dan jumlah perlindungan yang tidak berubah, yang macam saya katakan tadi, kalau saya ambil RM450,000 dari hari pertama hingga ke hari terakhir 30 tahun akan datang, maka jumlahnya tetap RM450,000. Maka apa yang akan berlaku sekiranya saya meninggal pada bila-bila masa lah, maknanya katakan hari saya ambil loan, besok saya meninggal dan saya dah buat MLTT ni, maka baki loan saya tu akan digunakan oleh pihak bank, untuk pihak bank akan menggunakan wang daripada MLTT, pampasan tadi, untuk melunaskan baki pembiayaan perumahan saya tadi. Jadi dengan cara itu, waris saya akan mendapat rumah itu, kalau boleh kita termkan secara percuma lah, kerana rumah itu telah dibayar oleh MLTT. Sekiranya selepas 10 tahun ataupun 15 tahun saya meninggal, mungkin pada waktu itu baki pembiayaan saya adalah berjumlah RM200,000. Maka apa yang akan berlaku, pihak bank akan mengambil RM200,000 daripada MLTT saya untuk melangsaikan baki pembiayaan, dan baki RM250,000 tadi akan diserahkan kepada waris saya. Maka dapatlah isteri dan anak-anak saya untuk meneruskan kehidupan mereka. Bukan saja mereka dapat rumah percuma, tetapi mereka juga mempunyai cash untuk meneruskan kelangsungan hidup. Jadi itulah antara sebabnya kita perlu mengambil MLTT ni. Dan pembiayaan dibuat secara bulan, pembayaran dibuat secara bulanan. Dia tidak seperti MLTA yang kita bayar secara upfront. Tetapi MLTT ni kita boleh pilih untuk membayar secara sama ada bulanan, secara suku tahunan, maknanya 3 bulan sekali, ataupun 6 bulan sekali, ataupun setahun sekali. Maknanya kalau kita ada duit, katakanlah ada setengah orang mungkin dia kata dia dapat bonus, dia nak terus bayar. Katakan dia punya bayaran bulanan dia RM300 sebulan, maka setahun RM3,600. Dia dapat bonus RM20,000, maka dia ambil RM3,600 terus dibayar setahun. Jadi dia tak perlu pening kepala dah. Ada juga yang buat macam tu. Jadi cara pembayaran tu, dia punya tu adalah terpulang kepada pemegang sijil lah. Tetapi maksimum adalah pembayaran secara tahunan. Jadi di sini kita ada orang kata memberi flexibility kepada pemegang sijil sama ada kekerapan untuk melakukan pembayaran. Dan MLTT ni kebiasaannya, pihak bank akan minta untuk dimasukkan nama pihak bank sebagai penama ataupun nomini. Apabila itu berlaku, maka kita perlu melakukan satu assignment. Kita perlu nominate pihak bank sebagai penerima. Jadi ini kalau kita fikir logik, memang logik. Sebab pihak bank telah memberikan pinjaman ataupun pembiayaan kepada kita, maka pastinya mereka nak memastikan bahawa sekiranya berlaku kematian ataupun
TPD, Total Permanent Disability ke atas kita, maka pihak bank akan dapat balance baki pembiayaan perumahan pada ketika kita meninggal dunia. Okey. Tetapi sekiranya pihak bank membenarkan kita meletakkan nama orang lain selain daripada nama bank, maka apa yang kita akan lakukan adalah kita akan melantik seorang executor dan juga akan ada nomini. Mana executor ni tanggungjawabnya adalah mungkin saya melantik abang saya contohnya untuk execute, untuk mengawal selia ataupun menguruskan wang 450,000 tadi, di mana beliau perlu untuk melunaskan baki pinjaman saya dengan pihak bank, dan selebihnya beliau perlu untuk memberikan wang tersebut kepada nomini, kepada penama yang biasanya kita kena nama isteri kita lah. Jadi ini secara ringkasnya apa itu MLTT dan bagaimana MLTT itu berfungsi dan bagaimana dia boleh apa orang kata melindungi pembiayaan perumahan yang kita ambil, kerana kita tidak tahu bila apa akan terjadi pada kita pada masa hadapan, apa akan terjadi kepada kita bila kita akan meninggal ataupun adakah kita akan mengalami TPD. Jadi MLTT inilah fungsi dia untuk memastikan apabila berlakunya keadaan-keadaan yang saya nyatakan, maka kita tidak perlu risau lagi tentang nak bayar bulan-bulan. Sebab mungkin pada waktu itu kalau kata saya meninggal, maka isteri saya mungkin tidak berkemampuan untuk bayar, maka apa yang akan berlaku kalau sekiranya saya tak ambil MLTT, maka apa yang akan berlaku adalah berkemungkinan rumah saya akan dilelong dan isteri saya terpaksa keluar mencari rumah lain, sama ada mencari rumah sewa, dan dia akan menyukarkan ahli keluarga saya. Jadi saya pun rasa, kita pun rasa sebenarnya kita nak tinggalkan waris kita dalam keadaan yang sesempurna mungkin, kan? Sekurang-kurangnya mereka ada tempat tinggal untuk berteduh. Okey, jadi di sinilah pentingnya MLTT itu diambil bagi melindungi kita punya pembiayaan perumahan. Okey, next. Okey, sekejap bagi saya interject sikit apa yang dikatakan oleh saudara Rozaimi tadi tu. Okey, tuan-tuan perempuan jangan sempitkan pemikiran bila nak beli rumah baru nak ambil MLTT tau. Sebenarnya MLTT ni istilah sahaja, mortgage level term takaful ni adalah satu istilah. Kalau katalah macam yang saya dah postkan dalam page hartanah anda, write up saya beberapa hari yang lepas dan termasuk yang saya postkan pada awal pagi tadi. Tuan-tuan perempuan boleh bayangkan, kalau katalah sekarang ni tuan-tuan perempuan ingin memiliki ataupun membeli hartanah tapi masih lagi belum mampu nak buat pinjaman kepada pihak bank, kita tengok gaji kita mungkin kita belum layak, nak menyediakan deposit, katalah nak beli rumah kena ada deposit 10%, lepas tu nak bayar legal fee, bayar stamp duty dan sebagainya, kita masih belum mampu ke arah tu. Jadi apa yang tuan-tuan perempuan boleh plan, boleh rancangkan, sebenarnya tuan-tuan perempuan boleh ambil package takaful ataupun plan takaful ni untuk membolehkan tuan-tuan perempuan menyediakan satu aset bagi ditinggalkan untuk golongan tuan-tuan perempuan punya anak-anak dan juga isteri lah. Okey, contoh macam ni lah katakan. Sekarang ni katalah gaji tuan-tuan perempuan RM3,000. RM3,000 kalau kita tengok rumah yang mungkin kita nak beli, harga kalau berdasarkan kepada congak apa yang saya congakkan tu, lebih kurang mungkin rumah yang tuan-tuan perempuan nak beli tu di bawah RM100,000 lah, kalau katalah gaji RM3,000. Itu sahaja yang mungkin tuan-tuan perempuan mampu untuk belilah. Dan dalam masa sekarang ni mungkin tuan-tuan perempuan tengah memikirkan satu option untuk menggantikan rumah yang mungkin kita nak beli tadi tu. Sebab tadi kita fikir, okey, nak beli rumah dengan gaji RM3,000, mungkin kita boleh beli rumah harga RM100,000 dan ke bawah, which is almost impossible ataupun almost unlikely lah tuan-tuan perempuan nak dapat harga rumah RM100,000 tu di sekitar Klang Valley ni sebagai contoh. Jadi apa yang tuan-tuan perempuan boleh buat sekarang ni, cuba shiftkan, tukarkan mindset nak beli rumah tu kepada beli takaful. So maknanya tuan-tuan perempuan boleh memiliki aset dalam bentuk takaful,
kalau sekiranya tuan-tuan puan mampu untuk menyediakan katalah umur sekarang ni lebih kurang 28 tahun 28 tahun gaji 3,000. Okey, apalah salahnya kalau tuan-tuan puan sediakan lebih kurang RM150 sebulan untuk memiliki sijil takaful bernilai katalah dengan 150 saya rasa boleh dapat sijil takaful dalam 200,000. Tak ada masalah, insyaAllah boleh. Nanti boleh tanya dengan Cik Rozaimi, mungkin minta dia buatkan quotation. Dengan RM150 boleh beli sijil takaful yang berharga RM200,000. Okay? Dengan sijil takaful tu sendiri, sebenarnya kita boleh jadikan benda tu sebagai aset. Okay. Kenapa saya cakap macam tu? Kalau na'udzubillah tak jauh lah, tiba-tiba katalah kita ni tak panjang umur. Kan? 2-3 bulan akan datang ni bila dah beli sijil takaful tu kita kena kemalangan. Dan ditakdirkan kemalangan tu menyebabkan kita meninggal. Okay, sekurang-kurangnya sum covered yang ada yang dibayar oleh syarikat takaful tu nanti kepada nomini ataupun kepada beneficiary yang kita lantik, dia boleh gunakan duit tu untuk memiliki ataupun untuk membeli rumah. Tak payah hutang-hutang lagi dah tuan-tuan. Tak payah hutang lagi, dapat RM200,000 cash. RM200,000 cash tu dia boleh beli rumah sebuah. Untuk beli rumah mungkinlah dah harga 170 ke 180,000 kat KL ni, insyaAllah boleh dapat sebuah rumah apartmen sebagai contoh kan. Rumah kos rendah dan sebagainya. Boleh dapat. So itu yang saya kata tadi, jangan kita sempitkan pemikiran bila nak beli rumah baru nak memiliki sijil takaful ataupun package plan MLTT ni. Sekarang ni kalau tuan-tuan perempuan dah berhasrat nak memiliki rumah, dah boleh mulakan tabungan melalui MLTT ni daripada sekarang, even though tuan-tuan perempuan belum lagi membuat pinjaman ataupun membeli rumah tu lagi lah. Itu yang saya ingin sampaikan. Dan pagi tadi tu, itu yang maksudnya saya nak terangkan kepada tuan-tuan perempuan semua, tak semestinya kena kumpul duit sampai dah cukup baru kita boleh beli rumah. Daripada sekarang ni sebenarnya kita dah boleh beli rumah. Kita anggap package takaful atau sijil takaful yang kita ada tu sebagai rumah yang kita nak bina. Even though kita tak sempat lah nak duduk kat rumah tu sebab mungkin kita dah meninggal kan, dah meninggal, tapi sekurang-kurangnya kita dah boleh sediakan aset untuk memudahkan anak dan juga isteri ataupun suami kita bila kita dah tak ada nanti untuk diorang tinggal kat rumah tu lah. Okay, right. So itu yang saya nak tambah sikit lah daripada apa yang Rozaimi ceritakan tadi. Okay, so kita teruskan pada slide yang seterusnya. Okay, silakan Rozaimi. Okay. So saya nak sambung sikit apa yang Coach Aizil cakap tadi. Jadi sebenarnya MLTT ni kalau kita dulu kita pernah dengar perkataan life insurance kan, ataupun kita panggil insurans nyawa. Itulah MLTT sebenarnya. Okey, dalam prinsip syariah kita panggil dia sebagai life takaful. Okey, ataupun takaful hayat. Jadi pasal tu macam Coach Aizil kata tadi, jangan kita sempitkan pemikiran kita dengan MLTT mesti beli rumah baru ambil MLTT, tidak. Okey, kerana sekiranya dia takaful ni ataupun insurans, lagi awal kita beli, lagi muda kita beli, lagi murah sebenarnya. Okey. Jadi nanti lepas ni saya akan buat satu illustration lah untuk tunjukkan bagaimana ia berfungsi. Dan sebenarnya apabila kita ambil lebih awal, kita menyediakan kita punya MLTT tu lebih awal sebenarnya. Kita menyediakan MLTT kita lebih awal. Jadi kita jimat di situ. Kita sebabnya pembayarannya kurang daripada apa yang kita patut bayar sekiranya kita ambil, kita katakan kita beli rumah kita mula bekerja pada usia 25 tahun dan kita hanya mampu beli rumah pada usia 35 tahun sebab kita sibuk nak kumpul deposit. Okay, sebab kita ingin satu rumah yang besar, kita nak kumpul deposit, dan pada waktu itu kita mungkin merasakan ambil MLTT ni sesuatu yang mahal kerana bajet kita hanya cukup untuk membayar kita punya monthly installment dan juga bayar deposit. Okay. Jadi ini salah satu cadangan yang bagus daripada Coach Aizil untuk kita mengambil persediaan lebih awal. Bermakna apabila kita nak ambil, kita beli rumah, kita boleh convert sebenarnya. Kita boleh convertkan kita punya life takaful tu menjadi MLTT. Kita tidak perlu mengambil satu polisi baru ataupun satu sijil baru semata-mata untuk MLTT. Padahal kita dah ada life takaful. Saya nak beritahu situ. Life takaful ni boleh dikonvertkan, boleh diubah menjadi satu produk MLTT. Okey. Jadi di sini saya nak memaklumkanlah. Okey. MLTT ni dia ada satu perlindungan komprehensif.
Okey, bila saya kata komprehensif ni, dia menyeluruh. Dia menyeluruh bermakna bukan sekadar dia wang itu digunakan untuk menjelaskan baki, tetapi juga memberi dapat memberikan wang ringgit kepada waris kita. Dan macam saya katakan tadi, ia tidak berkurangan. Okey, daripada hari pertama hingga hari terakhir, jumlahnya adalah tetap sama dan dia ada wang untuk waris. Okey, dan kita kena faham. Mungkin ada yang fikir, rugilah aku kalau tak mati. Kan? Pasal kita bayar bulan-bulan tapi kita tak dapat manfaatkan manfaat takaful, tak dapat enjoy. Kita tak dapat enjoy. Jadi saya saya suka nak terangkan di sini bahawa kita tahu semua orang tahu sebenarnya takaful ataupun insurans adalah satu perkara yang kita bayar, dan kalau boleh kita tak nak enjoy the benefit sebenarnya. Kan? Mana ada orang ambil insurans kereta nak claim. Kalau claim tu maknanya apa? Accident. Kita tak nak benda tu. Kalau boleh kita nakkan NCB. Kan? No claim bonus tu kan. Itu yang kita nak. So samalah juganya isunya dalam kita ambil produk life takaful ni. Okey. Kerana ia adalah satu produk yang memberikan orang kata protection secara menyeluruh kepada pemegang sijil dan ahli keluarga mereka. Dan selain daripada wang yang kita bayar dan selain daripada manfaat yang ahli keluarga mungkin dapat bila kita meninggal dunia, sekiranya kita tidak meninggal dunia, kita umur kita panjang, okey, sampai tempoh matam, kita masih lagi hidup, alhamdulillah, apa yang kita akan dapat adalah kita cash value. Cuma di sini saya minta maaf lah, kalau kita tengok di sebelah kiri di carta tu, saya sepatutnya ada satu lagi line dari kiri tu, dia bahagian kiri di nilai pembiayaan MLTT tu, dia bermula dari bawah dan dia akan ke atas. Jadi saya tertinggal line tu sebenarnya. Itu adalah line untuk cash value. Jadi sekiranya kita bukan tak meninggal, sekiranya kita hidup lama sampai tempoh matam, maka kita akan dapat cash value. Cash value ni agak tinggi juga, bergantung kepada rider yang kita ambil di dalam MLTT tadi ataupun kita punya life takaful tadi. Okey, jadi kalau kita tengok ini yang saya katakan tadi, carta ni, kita tengok graf ni, maka apabila pada tempoh hari pertama tu, jumlah pembiayaan dan nilai MLTT adalah sama. Okey, macam saya betul tadi 450,000. Apabila tempoh berjalan ke kanan, kita nampak situ, okey, line biru yang Coach Isaac tunjukkan tu itulah MLTT kita, kekal pada kadar yang sama. Okey, tetapi kalau kita tengok pada line merah, ia menjunam ke bawah. Jadi semakin jauh kita punya tempoh tu daripada tempoh asal kita mengambil pembiayaan dan MLTT, makin besar jurang wang pampasan yang ahli keluarga kita boleh dapat sekiranya berlaku kematian ke atas kita. Dan apa yang menarik tentang MLTT ni ialah dia kekal sekiranya berlaku pembiayaan semula. Kadang-kadang kita suka nak refinance rumah, kan? Sebabnya apa? Kita perlukan wang dan kita boleh melabur. Okey, mungkin kita nak beli nak buat rumah di kampung, kita tak ada duit, maka kita cagarkan rumah kita refinance rumah kita, dan kita pun dapat cash, kita boleh buat rumah lain ataupun kita boleh melaburkan wang tersebut ke tempat lain lah. Okey, tetapi apa yang menariknya, MLTT tadi tidak hangus, tidak hilang. Kita boleh menggunakan MLTT yang sama, okey, untuk orang kata untuk memberi perlindungan ke atas pembiayaan yang baru tadi, bila kita refinance. Katakan bila saya ambil loan tadi, terus saya refinance, lepas 10 tahun saya refinance rumah saya sebab saya perlukan cash. Okey, saya mungkin pada waktu itu balance loan saya mungkin dah jadi tinggal 200,000. Okey, memandangkan MLTT saya pada harga 450,000, saya boleh buat loan, saya mungkin nak ambil loan pada kadar 450,000, walaupun market value masa tu mungkin dah 600,000, maka saya tidak perlu membuat satu MLTT yang baru, kerana sekiranya saya nak ambil MLTT selepas 10 atau 15 tahun, maka bayaran bulanan saya lebih tinggi. Jadi ini yang menariknya tentang MLTT.
satu sijil yang boleh digunakan berkali-kali untuk kita punya refinancing purposes. Sekiranya ada lah kan, sekiranya ada. Jadi lagi satu saya nak kongsikan adalah macam saya kata tadi, MLTT sebenarnya adalah produk life takaful. Okey, dan life takaful ni dia ada, kita boleh masukkan beberapa rider. Rider ni maknanya macam kita panggil add-on lah. Dalam bahasa mudahnya kita add-on ni. Jadi tambahan. Jadi salah satu benda yang menarik yang kita boleh tambah adalah pampasan apabila berlakunya apabila kita disahkan menghidapi salah satu daripada 45 penyakit kritikal. Now di Great Eastern dia cover 45 penyakit kritikal. Okey, antara saya rasakan mungkin antara ataupun satu-satunya lah operator takaful yang memberi perlindungan setinggi itu dari segi penyakit kritikal. Jadi apa yang berlaku di sini adalah kita kena faham apabila sekiranya kita disahkan, na'udzubillah, bukan saya minta, tetapi sekiranya kita kena bercakap secara realiti, sekiranya kita disahkan menghidapi kanser, kalau saya cakap kanser ni senang nak relate. Okey, kita nak cakap kanser stage 4. Bila kanser stage 4 ni kemungkinan besar kita tak boleh kerja lagi dah. Maka bila kita tak boleh bekerja, kita dah tak boleh nak menjana pendapatan. Maka di sinilah pampasan yang kita terima daripada rider tadi boleh digunakan sebagai income replacement. Jadi benda ini tidak ada di dalam kalau kita ambil MRTT. Ini ada salah satu, jadi katakan salah satu kebaikan MLTT lah. Jadi apabila kita ada pampasan ke atas penyakit kritikal, maka apabila kita disahkan, doktor diagnose kita ada penyakit kritikal tersebut, maka pihak syarikat takaful akan terus membayar berapa jumlah terpulang kepada berapa yang kita ambil. Katakan kita ambil 100,000, 200,000, maka itulah jumlah yang kita dapat. Kerana kita perlu ingat, selagi mana kita hidup disebabkan penyakit kritikal, selagi itulah kita masih lagi perlu membayar hutang-hutang kita. Loan kita punya pembiayaan perumahan, pembiayaan kenderaan, bil api, bil elektrik, makan minum anak-anak kita masih perlu dibayar, kerana wang 450,000 tadi belum dapat sebab syaratnya mesti meninggal dunia ataupun hilang upaya kekal. Jadi ini satu, saya rasa sesuatu yang amat menarik dalam bila kita membincangkan tentang isu MLTT. Jadi MLTT ni macam coach cakap tadi, jangan sempitkan hanya apabila beli rumah baru boleh ambil MLTT. Sebenarnya kita boleh ambil MLTT pada usia yang lebih awal. Kalau kita sebagai seorang ibu bapa mungkin kita ada berkemampuan, kita boleh ambilkan MLTT ni, sebenarnya kita ambilkan life takaful untuk anak-anak kita yang berusia belasan tahun. Kerana pada usia mereka, kerana tempoh yang biasanya di cover dan diperuntukkan dari segi protection untuk life takaful ni adalah 60 tahun. Jadi pada usia mereka mungkin 25 tahun, 26 tahun, kalau mereka nak beli rumah, mereka dah ada MLTT tadi. Kan? Pada bayaran yang amat murah, 100 lebih saja. Jadi kerana apa? Kerana kita ambilkan untuk mereka pada usia yang muda. Tak perlu kita bayar sampai habis. Jadi apabila mereka dah bekerja, kita boleh suruh mereka bayar. Itu kalau kita ada kemampuan lah sekarang ni untuk kita ambilkan produk takaful seperti ini untuk anak-anak kita. Okay. Next. Okey. Jadi di sini saya nak kongsikanlah bagaimana cara kita untuk berjimat. Okey. Ramai di antara kita sebenarnya yang saya tahulah ini berdasarkan perbualan saya dengan kenalan saya. Kebanyakan daripada kita ni kita menyimpan, kita menabung untuk sesuatu tujuan. Dan apabila kita mencapai tabungan kita mencukupi, maka kita mengeluarkan dan membeli apa yang kita nak. Kan? Jadi dalam kebiasaannya kita hanya ada cukup makan sahaja. Kita ni hidup kita suka cukup makan. Kan? Jadi katakan rumah tu harganya 300,000, saya perlukan 30,000 dan saya tahu monthly installment saya adalah 1,500 contoh. Okey, maka saya pastikan bila saya buat perbelanjaan, pada ketika saya nak beli rumah, saya ada 1,500
yang untuk saya boleh saya peruntukkan untuk membeli, untuk membayar bayaran bulanan tadi. Kan? Dan dalam masa yang sama, dalam tempoh mungkin 5 tahun, 10 tahun tu saya kumpul duit untuk mendapatkan 30,000 10% tadi untuk membayar deposit dan 1,500 setiap bulan untuk membolehkan saya membayar ansuran bulanan. Jadi apa yang kita boleh buat sebenarnya, kita ambil takaful life tadi dengan lebih awal. Bila kita ambil dia lebih awal, maka dia tidak timbul isu tidak ada bajet untuk membayar MLTT. Kerana bajet tersebut telah kita life takaful tadi ataupun MLTT telah kita masukkan dalam bajet kita lebih awal daripada sebelum kita membeli rumah. Faham kan? So katakan saya bayar 150, umur saya 25 dan untuk 300,000 saya bayar RM150 sebulan. Jadi sekarang ni saya dah ketepikan 150, jadi untuk saya mendapatkan 30,000 untuk bayar down payment tu adalah urusan lain. Jadi ini saya dah allocate certain amount of money every month untuk membayar advance MLTT. Itu caranya. Kan? Jadi kalau orang tanya saya, bilakah masa terbaik untuk mengambil perlindungan takaful, tak kisahlah hayat ke atau medical card, jawapan saya adalah sekarang. Sebab bila dia bertanya tu, walaupun umur dia 40, umur dia 50, bila the fact that they ask me the question menunjukkan mereka ni belum lagi mempunyai perlindungan tertentu takaful. Mungkin mereka dah ada medical card, tetapi mereka belum ada perlindungan takaful hayat. Jadi kalau mereka tanya, saya kata sekarang. Kenapa? Kerana pada usia yang akan datang, bila usia kita meningkat, bayarannya akan meningkat. Jadi kalau nak jimat, ambil sekarang. Jangan fikir panjang. Okay? Benda ni sebenarnya sesuatu yang penting. Bukanlah saya kata sebab saya jadi perlindungan takaful, sembang lebih kan. Tapi sebenarnya itulah yang saya nak sampaikan. Saya rasa itu menjadi seperti satu kewajipan kepada tanggungjawab saya untuk memastikan setiap orang mempunyai perlindungan asas takaful. Okey. Jadi macam ni lah tuan-tuan. Biar saya sampuk sikit. Kena ingat nak beli takaful ni ketika kita masih sihat dan kita masih lagi orang kata layak. Kelayakan nak beli takaful ni bukan dia tanya you punya degree bidang apa ke, you SPM pangkat berapa ke, dia tak tanya benda tu. Dia tanya you sihat ataupun tidak. Okay, so sekarang ni kalau katalah tuan-tuan perempuan ni masih dalam keadaan yang sihat, tak pernah kena penyakit kritikal, tak pernah ditimpa kemalangan, cukup anggota, cukup sifat dan sebagainya. Inilah masa yang tuan-tuan perempuan perlu memiliki takaful. Sebab as and when tuan-tuan perempuan dah ditimpa musibah, kena penyakit dan sebagainya, masa tu memang syarikat takaful mana-mana pun kalau tuan-tuan perempuan pergi, dah tak nak ambil dah mana tak nak cover dah tuan-tuan perempuan semua. So apa yang Rozami cakap tadi tu memang betul lah. Dan saya just nak relate lah cerita yang Rozami sampaikan tu dengan diri saya sendiri lah. Saya mula memiliki polisi takaful saya sendiri dan ketika tu saya ingat lagi bukan takaful saya beli yang konvensional punya lah. Sebab masa tu di awal tahun 2002 masa saya mula-mula bekerja dulu, industri takaful ni masih lagi kecil. Dia tak macam sekarang, mana-mana pergi pun ada takaful. Zaman tu memang first polisi saya beli dengan Great Eastern Life. Saya ingat lagi ejen saya tu kalau saya sebut nama mungkin Rumaizi kenal, kawan-kawan yang berada dalam industri takaful ni semua kenal dia lah. Ejen saya yang servis saya tu nama dia Zamsari bin Sarpin. Okay, inilah ejen yang memperkenalkan saya kepada industri insurans dan juga takaful. Okay, saya beli polisi dengan dia tahun 2002. Itu the first polisi yang saya beli. Dan sekarang ni alhamdulillah saya dah ada lebih daripada 5 polisi takaful. Macam-macam benda lah yang untuk nama saya seorang. Yang saya beli untuk diri saya seorang, saya ada 5 polisi takaful. Tak termasuk untuk anak saya, tak termasuk untuk wife saya lagi. Kalau kumpulkan family saya rasa lebih daripada 15 polisi yang kita ada lah. Dan caruman takaful yang saya bayar setiap bulan lebih RM2,000. So itu nak ceritakan lah tentang macam mana saya nampak takaful tu sendiri dan bagaimana saya rasa bahawa tabungan takaful ni adalah amat perlu dan saya sangat-sangat mengesyorkan, especially for those yang mungkin masih lagi belum memiliki hartanah, yang masih lagi belum ada apa-apa komitmen, mungkin dia baru nak start bekerja dan sebagainya. Jadi perkara pertama yang saya syorkan pada adik-adik semua,
yang mana belum ada polisi takaful tu, ambil polisi takaful dulu. Ibaratkan macam kita ada dua jenis tabung yang kita kena penuhkan. Tabung simpanan kita ni ada dua. Tabung A dan juga tabung B. Tabung A ni, tuan-tuan puan bayangkan dia punya lubang tu kecil. Macam kita simpan dalam tabung ayam kan. Dulu kecil-kecil kan kita ada tabung ayam. Lubang tabung ayam tu kecil kat atas badan ayam tu kan. So bila kita masukkan duit, susah kita nak keluarkan balik. Kalau nak keluarkan balik memang kita kena pecahkan tabung tu baru kita keluarkan. Okey. Yang tabung B ni pula kita ibaratkan macam dia punya lubang tu besar. Lubang tu besar. So maknanya kita masukkan duit kat dalam tu senang, kita nak keluarkan balik duit tu pun senang. Okey, so tabung B ni kita ibaratkan dia macam tabung yang mana kita simpan duit dekat dalam bank. Yang tabung A tadi ni sebenarnya adalah tabung takaful kita. Kita dah masukkan duit dalam tu, bila masa ditimpa musibah sahaja, ada malapetaka, ada apa ni benda yang kita tak ingini tu, baru kita boleh keluarkan duit daripada tabung A ni tadi. Manakala tabung B ni tadi kita boleh keluarkan duit tu bila-bila masa yang kita boleh, kita nak gunakan duit tu untuk tujuan-tujuan tertentu, kita boleh keluarkan dari situlah. Jadi adik-adik yang mana baru-baru bekerja, saya syorkan kena ada dua-dua tabung ni. Kena simpan dalam tabung A dan juga tabung B. Tabung takaful dan juga tabung simpanan biasa. Tabung simpanan biasa ni contoh macam simpan kat ASB ke, tabung haji ke, ibaratnya macam tu lah. So kena ada dua-dua tabung ni sebab bila dah ada dua-dua tabung ni, adik-adik akan disiplinkan diri adik. Katalah sekarang ni, gaji katalah mungkin baru fresh graduate gaji 1,500 lah katakan kan. 1,500. So kita disiplinkan setidak-tidaknya orang-orang kata sebenarnya dah hujung sekali, kebanyakan orang punya mindset lah, dah hujung sekali dah spend duit, baki tu baru simpan. Kan, betul tak? Tapi sebenarnya tidak. Kita kena simpan dulu duit yang ada, baru baki tu kita gunakan. Baru baki tu kita nak beli apa-apa ke kan. So patutnya kalau saya lah, saya disiplinkan diri saya paling-paling tidak pun at least dalam 30% duit tu saya kena simpan. 30% daripada duit yang saya ada tu saya kena simpan dan saya disiplinkan dua-dua tabung ni kena ada. Tabung A kena simpan, tabung B pun kena simpan. Jadi sampai masanya nanti dah umur macam saya, katalah umur 40-an macam saya sekarang ni kan, baru adik-adik akan nampak itulah sebenarnya kepentingan adanya dua tabung ni. Bila ditimpa musibah, ada malapetaka, kita boleh gunakan tabung yang ada kat tabung A ni tadi. Kalau kita nak gunakan duit untuk contohlah macam kita nak pergi holiday ke, kita nak katalah tergerak hati nak pergi, orang kata apa, nak beli kereta baru ke dan sebagainya kan, nak gunakan duit untuk deposit dan sebagainya, kita boleh gunakan tabung B ni tadi kan. So kena ada dua-dua tabungan ni tadi. Okey, silakan Dami sambung. Okey. Jadi saya nak menyentuh sikit tadi macam Coach Aziz kata, nak ambil takaful ni ambil masa sihat kan, sebab dia tak tanya kita apa degree kita tanya kita sihat tak sihat. Itu secara umumnya, tetapi saya nak berkongsi satu berita baik lah untuk mereka yang mempunyai penyakit. Okey, tak kisahlah kencing manis, kanser, darah tinggi, apa-apa saja jenis penyakit yang anda mungkin dah hadapi atau hidapi. Great Eastern sekarang ni kami menawarkan satu produk. Okey, produk ni sebenarnya dah tutup, dah dihentikan, tetapi dikembalikan atas permintaan ramai, tetapi dibuka hanya tempoh 20 hari saja, daripada 11 hari bulan 12 sehinggalah ke 31 hari bulan 12 tahun ini. So kita basically macam Lazada punya dia macam Lazada kan. Okey. So apa produk ni ialah dia adalah berkonsepkan hibah juga. Dia seperti juga yang saya katakan tadi, MLTT punya produk tadi, dia pasal dia hibah base, tetapi tidaklah boleh digunakan untuk tujuan MLTT. Tetapi dia ni adalah produk yang dijamin lulus. Produk dijamin lulus kan. Maknanya tak perlu go underwriting, submit, lulus. Jadi tak kisah ada penyakit. Kalau tak ada penyakit tu saya tak galakkan lah. Tak ada penyakit tu kita ada produk lain. Ini untuk yang ada penyakit ni, dia boleh ambil produk ni serendah RM28 sebulan untuk perlindungan RM100,000. Tapi saya cakap terus terang, saya tak suka mislead orang. RM28 ni adalah caruman paling rendah pada untuk perempuan yang berusia 20, saya tak ingat, tapi awal 20-an. Of course, produk ni setiap 5 tahun dia akan ada kenaikan. Dia akan ada kenaikan. Jadi sekiranya anda ataupun
kenalan, saudara-saudara mara, ahli keluarga terdekat, kawan-kawan yang mempunyai penyakit-penyakit seperti ini, dan dalam masa yang sama mereka mempunyai liability ataupun pinjaman-pinjaman yang masih belum dilunaskan sepenuhnya, dan sekiranya mereka risau kalau berlaku apa-apa ke atas mereka, berlaku kematian ke atas mereka, waris tak dapat diselesaikan, ini adalah produk terbaik untuk mereka. Minimum 100,000, maksimum 250,000, dan bergantung kepada jantina, lelaki dan perempuan lebih murah, dan juga bergantung kepada umur. Ini tidak ada isu merokok tak merokok, sama saja jumlah bayaran dia. Ini ada satu plan yang bagi saya terlalu istimewa. Okey, kerana ramai sebenarnya yang bertanya saya masa 2 bulan saya buat part time tu, kalau dah sakit tak boleh ke? Kalau sakit tak boleh ke? Inilah takaful insurans menipu je, ambil keuntungan kan. Tapi sekarang ni bila kita dah buka, Great Eastern buka peluang ni, saya nak beritahu lah, 2 hari kita buka, daripada kita, dia limited untuk 1,000 orang saja. First come first serve basis. 2 hari kita buka, sudah ada 434 orang yang dah ambil polisi tu. So setakat 13 hari bulan, ini 15 setakat 13 hari bulan, hanya ada 544 saja sijil yang tinggal. Jadi kalau anda tahu, rakan-rakan anda, saudara mara, ahli keluarga, ataupun anda sendiri yang sudah ada penyakit dan inginkan satu produk hibah takaful, boleh berjumpa ataupun menghubungi saya akan berikan kontak nombor saya selepas ini, ataupun saya boleh jemput rakan-rakan penunim takaful saya yang mengikuti siaran FB Live ini untuk boleh komen, mengatakan bagi nombor telefon, saya tak kisah. Bukanlah kata ini peluang saya untuk keuntungan, tidak. Ya, saya yang penting, matlamat saya adalah untuk memastikan selama mungkin orang-orang kita ni mempunyai satu perlindungan takaful yang sekurang-kurangnya yang asas. Jadi saya jemputlah rakan-rakan penunim takaful saya yang mengikuti siaran live ni untuk masukkan nombor telefon anda, kenalkan diri anda sebagai penunim takaful dan minta siapa-siapa boleh menghubungi anda. Nak hubungi saya pun boleh, tidak ada masalah. Ni gambar ni nampak ni kawan-kawan ni, Izzah Azmi ada, siapa lagi ni, Fuad Syakir, tu semua tu saya punya grup tu. Fuad tu dah Johor saja. Faizal Osman, semua kawan-kawan yang ada ni boleh masukkan nombor telefon. Saya benarkan, tak ada masalah. Masukkan nombor telefon, boleh tawarkan khidmat perundingan takaful tuan-tuan perempuan semua dalam ruangan komen tu. Yes. Okey, berbalik kepada apa yang Zaimi cerita tadi kan. Okey, basically ada kawan-kawan kita juga yang bertanya ni. Sekejap saya postkan soalan yang dia masukkan di ruangan komen ni. Sekejap. Okey. Tuan Ridwan kita ni ada tanya, kebiasaannya bank akan mewajibkan MRTT ataupun MLTT ni, masukkan MRTT ataupun MLTT ni ke dalam loan. Okey. So berbalik kepada apa yang kita dah syorkan, yang kita dah terangkan tadi, sebenarnya tuan-tuan perempuan sebagai pembeli hartanah yang membuat pinjaman dengan pihak bank, dia bergantung Tuan Ridwan, bergantung kepada letter offer yang dikeluarkan oleh bank tadi. Kalau sekiranya bank meletakkan syarat bahawa tuan-tuan perempuan yang buat pinjaman dengan bank tu perlu mengambil package MRTT ataupun MRTA dengan dia, maka benda tu adalah diwajibkan lah. Tapi sekarang ni memang boleh dikatakan kebanyakan bank memberi option, memberi pilihan kepada kita sama ada untuk ambil package MRTT ataupun tidak dengan pihak bank tu. So dipendekkan cerita, kita boleh pilih lah sama ada nak ambil ataupun tidak. Tapi kalau sekiranya dalam letter offer, surat tawaran pinjaman yang dikeluarkan oleh pihak bank, memang dia insist, dia memang meletakkan syarat, kalau you nak ambil loan dengan kita, you kena ambil package MRTT dengan kita, dan kalau dalam keadaan macam tu, maka Tuan Ridwan kena ambil jugalah package MRTT dengan pihak bank tu. Tapi sebenarnya, to be frank with you, banyak bank yang menawarkan pinjaman tanpa perlu kita ambil package MRTT dengan dia. So maknanya kita ada option untuk pilih MLTT di luar. Tak ada masalah sebenarnya. So kena orang kata apa, selidik dan kita kena check lah mana-mana bank yang menawarkan pinjaman tanpa perlu ambil package MRTT dengan dia lah. Okay, Tuan ke Puan Puan Zua Harun, jika sekarang MRTA boleh convert ke MLTT, okay.
kalau misal kata Puan Zua dah ambil package MRTT dengan bank, biasanya package MRTT ni kita nak convert pada MLTT tu susah sikit. Susah sikit sebab apa? Dia dah tie up, dia dah ikat kita untuk tempoh tertentu yang mana kita perlu pastikan bahawa benda tu akan continuous sampailah pinjaman kita tu ditamatkan ataupun dah habis bayar dengan pihak bank tu lah. Jadi apa yang saya boleh sarankan, mungkin Puan Zua boleh ambil package MLTT daripada syarikat takaful di luar, nak ambil dengan Ruzaimi ke dengan sesiapa ke, terpulang. Maknanya sekarang ni on top of loan yang you tengah servis, katalah you punya monthly installment tu you tengah membayar lagi dengan bank, katalah ambil loan dengan bank sotong katakan. So ambil bank sotong punya pinjaman tu masih lagi continuous, tak habis lagi bayar, kita teruskan aja. Tapi dalam masa yang sama Puan Zua ambil juga package MLTT dengan syarikat takaful luar. Okay, just in case later kalau katalah Puan Zua nak refinance, nak ambil package pinjaman dengan bank lain untuk refinance balik loan dengan bank sotong tadi tu, Puan Zua tak perlu lagi nak ambil MRTT dengan bank yang baru tu. Sebab dah ada package MLTT sedia ada yang Puan Zua dah ambil sebelum ni. Jadi kalau tanya saya, kalau nak convert daripada MRTT kepada MLTT, benda tu sebenarnya terikat. Dia dah terikat dengan pinjaman yang kita dah buat dengan pihak bank yang awal tadi tu. Jadi almost unlikely lah benda tu boleh berlaku, dan biasanya memang bank kena pastikan yang kita dah habis bayar baru kita boleh batalkan MRTT tersebut lah. Kalau kita batalkan awal as if macam benda tu kita refinance balik rumah tu ataupun kita buat pinjaman baru, barulah benda tu akan terhenti ataupun terbatal lah. Tapi kalau kita masih lagi servis loan kita dengan bank tersebut, maka MRTT tu memang kita tak boleh nak batalkan, kita kena teruskan sampailah loan kita tu habis bayar. Okay, jadi saya harap saya dapat dah menjawab soalan yang Puan Zua bagi tadi tu. Okay, kita teruskan lagi. Okay. Saya nak sentuh sikit. Sila. Yang soalan Puan Zua tadi tu, sebab saya, klien pertama saya yang ambil sila takaful dengan saya ni, dia ada beli rumah dan MRTT dia hanya cover 17 tahun saja. Memang tidak cover full. Loan tenure dia dah 35 tahun tetapi MRTT dia hanya cover 17 tahun saja. Bermakna ada tempoh selepas tahun ke-18 hingga tahun terakhir tidak ada perlindungan lah. Tidak ada coverage. Maka apa yang beliau lakukan adalah beliau mengambil, bukanlah kita punya MLTT, tapi beliau mengambil life takaful. Itu klien pertama saya. Dan hari ini pun ada lagi seorang sahabat saya yang mengatakan bahawa beliau ambil loan 350,000 dan beliau dapat surat offer dari pihak bank mengatakan bahawa takaful MRTT-nya hanya untuk tempoh 18 tahun. Loan pembiayaan tempohnya adalah 25 tahun, maka 7 tahun terakhir itu tidak ada protection. Maka beliau tanya saya tadi apa option yang beliau ada lah. Saya beri beberapa option, antara yang pertamanya ambil produk life hibah ataupun ambil satu lagi produk medical card di Great Eastern, tetapi kita tidak ambil rider medical card. Kita ambil hanya untuk life saja pun boleh. Tetapi benefit antara kedua-dua produk ni tidak sama. Jadi option tu masih ada sebenarnya, tapi yang paling penting kita kena pastikan bahawa MRTA kita ke MRTT kita ke dia perlu cover 100% dan perlu untuk cover sehingga tempoh akhir pinjaman kita. Sekiranya tempohnya lebih kurang daripada pinjaman kita, maka dinasihatkan untuk mengambil sijil life takaful. Okey, ada soalan lagi ya? Ada. Ni daripada Tuan Mi Afonso ni. Ni antara viewer rancangan live saya setiap minggu memang dia follow. Okay, Coach Tuan Ruzaimi, apa beza personal insurance dengan MLTT? Okay, so saya rasa mungkin Ruzaimi boleh terangkan pada dia. Saya beranggapan personal insurance ni maksud dia adalah life, produk life. Okey, macam saya katakan tadi, dia adalah produk yang sama. Okey, cuma fungsinya berbeza. Kita menggunakan kita menggunakan satu produk yang sama untuk fungsi yang berbeza. Macam saya katakan tadi,
contoh kalau kata saya mula bekerja pada usia 25 tahun dan saya nak ambil produk life takaful yang bernilai RM300,000. Mungkin pada waktu itu saya hanya membayar RM150 sebulan. Okey, dan pada usia saya 30 tahun, saya hendak membeli rumah yang berharga RM300,000 juga. Maka apa yang saya boleh buat adalah life takaful saya tadi, saya boleh convertkan menjadi MLTT. Dengan cara saya menukar, katakan bank kata saya perlu meletakkan nama bank sebagai nomini, maka kalau saya letak nama wife saya sebagai penerima hibah di situ, saya boleh batalkan penamaan tersebut dan meletakkan nama bank sebagai nomini. Sebenarnya dia adalah satu produk yang sama, cuma kegunaannya adalah berbeza. Saya harap saya menjawab soalan Tuan Mi Afonso lah. Cuma satu je saya nak tambah yang Rozaimi beritahu tadi tu. Jangan risau kalau kita dah nominate ataupun kita dah assignkan polisi takaful kita tu. Okey, sorry. Takaful kita tak panggil polisi, takaful kita panggil certificate. Kita panggil sijil So itu istilahnya kan. Kalau katalah kita dah assignkan certificate kita kepada pihak bank, jangan risau tuan-tuan puan. Kalau katalah kita punya coverage yang kita ambil, contohlah kita ambil RM300,000, sedangkan baki pinjaman kita dengan pihak bank tu tinggal RM200,000 sahaja. So bila kita dah buat assignment, pihak takaful akan membayar kepada pihak bank RM300,000. Memang betul. RM300,000 sebab kita dah assignkan sertifikat tersebut kepada pihak bank. Dan sum covered yang kita ambil tu memang dia akan bayar terus kepada pihak bank lah. Kalau kita ambil RM300,000, maka RM300,000 yang dibayar kepada pihak bank. Tapi jangan risau, kalau ada lebihan, duit yang lebih kita terbayar kepada pihak bank tu tadi, bank akan pulangkan balik duit tersebut kepada kita punya waris. Kepada kita punya waris. Cuma, prosesnya tu agak panjang sikit lah. Ini yang kita namakan pentadbir pusaka yang kita kena buat. Maknanya waris yang kita tinggalkan, katalah isteri ataupun anak yang kita tinggalkan tu nanti, dia kena membuat permohonan untuk mentadbir pusaka, dan dengan kuasa mentadbir pusaka yang dah dikeluarkan oleh pejabat pusaka, dia kena tunjukkan dokumen tersebut kepada pihak bank dan pihak bank boleh release duit lebihan tadi tu kepada waris yang kita tinggalkan tadi itulah. Itu sekiranya kalau kita buat assignment kepada pihak bank dan syarikat takaful membayar duit tu terlebih kepada pihak bank. Sebab tu kalau boleh saya syorkan tuan-tuan perempuan tak perlu buat assignment. Tak perlu nak assignkan coverage punya sum cover tadi tu bayar kepada pihak bank terus. Apa yang saya syorkan, lantik nomini. Jadi syarikat takaful akan membayar sum cover tadi tu kepada nomini yang tuan-tuan perempuan lantik. Nomini ni adalah orang perseorangan lah. Katalah kita nak lantik isteri kita ke, nak lantik anak kita ke. So duit tu nanti syarikat takaful akan terus bayar kepada nomini yang kita lantik tu tadi. Dan nomini yang dilantik ni tadi dia akan jadi sebagai kita punya pemegang amanah lah. Sebagai trustee. Dia yang akan bayar balik hutang yang kita ada tu kepada pihak bank untuk selesaikan whatever hutang yang ada lah. So itu lebih mudah dan lebih praktikal lah bagi saya. So no need untuk tak perlu tuan-tuan perempuan nak assignkan sertifikat tu kepada bank, just cukup dengan kita lantik nomini supaya duit tu dibayar kepada nomini kita dan nomini kita tu yang akan bayar kepada pihak bank lah. Itu yang lebih mudah dan lebih baik lah. Okey, ada satu lagi soalan saya nak keluarkan kat sini. Tuan Mahat Kelana punya soalan ni agak panjang juga. Okey, kita baca sekejap Tuan Mahat. Saya dalam proses pembelian rumah pertama lewat 11 tahun beli. Okey, tak apa, terlewat tu tak apa, tak ada masalah. Sekurang-kurangnya dah beli rumah kan. Dengan menggunakan loan LPPSA. Okey, LPPSA ni Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam. Okey, saya difahamkan LPPSA telah lantik panel insurannya tersendiri. Okey. Kenapa bayaran insurannya berbeza? Okey. Adakah jika saya ambil yang paling terendah panel insurans LPPSA, ia akan tetap melindungi hartanah andai saya meninggal dunia, waris dapat percuma rumah. Okey. Adakah saya perlu buat tambahan apa-apa insurans selain daripada panel insurans LPPSA tersebut ataupun cukup memadai? Okey. Right, soalan yang baik Tuan Mahat. Saya nak kupas jawapan kepada soalan Tuan Mahat ni, saya akan pecahkan kepada beberapa bahagian lah. Okay, yang pertama sekali, bila kita buat loan dengan LPPSA, memang itu adalah menjadi syarat. Syarat kelulusan, syarat kebenaran untuk membolehkan kita mengambil loan dengan LPPSA, kita kena ambil MRTT punya skim, MRTT punya plan. Okay, so itu memang dah disyaratkan oleh pihak LPPSA. So untuk menjawab soalan Tuan Mahat, memang kita tak boleh
kata apa, tidak mengambil. Kita kena ambil sebab memang daripada checklist ataupun daripada kita punya proses untuk buat permohonan tu memang diwajibkan untuk penjawat-penjawat awam yang nak buat pinjaman dengan pihak LPPSA mengambil pelindungan takaful daripada syarikat takaful yang ada dalam senarai dia itulah. Dan soalan yang kedua, panel insurans tadi tu, kenapa bayaran insurannya berbeza? Ya, memang bayaran insurans tu ada sedikit berbeza. Contoh, macam Takaful Malaysia dia bagi quotation sekian-sekian. Takaful National dia bagi quotation sekian-sekian. Setiap syarikat takaful ni quotation dia berbeza sebab mungkinlah bagi saya dia punya insurance charges ataupun dia punya tabarruk fund dia tu agak orang kata apa berbeza lah. Jadi tapi kalau kita tengok sebenarnya perbezaan dia tu tak lari jauh sangat. Dia beza tu pun mungkin dalam beratus-ratus ringgit macam tu sajalah. Tapi pada hakikatnya daripada sum cover tu kalau kita nak ambil kalau Tuan Mahat mungkinlah nak ambil package yang paling murah yang menawarkan kata apa bayaran MRTT yang paling murah, bagi saya tak ada masalah, boleh pilih yang paling murah pun tak apa sebab daripada apa yang kita ambil tu sebenarnya sum covered yang diberikan tu lebih kurang sama je. Cuma dia punya premium ataupun dia punya contribution yang kita kena bayar tu memang dia lebih bergantung kepada dia punya orang kata apa syarikat takaful tu sendiri yang menawarkan lah. Jadi tak ada masalah. Kalau misalnya kata nak ambil dengan yang paling murah pun okey bagi saya, tak ada masalah. So adakah jika saya ambil yang paling terendah ia akan tetap melindungi hartanah anda saya meninggal ini? Yes, dia tetap akan melindungi yang kata apa loan Tuan Mahat dengan LPPSA itu bila berlaku musibah Tuan Mahat meninggal dan sebagainya, nauzubillah tak jauh lah dia akan tetap membayar baki pembiayaan yang ada kepada pihak LPPSA lah. Adakah saya perlu membuat tambahan apa-apa insurans selain daripada panel insurans LPPSA tersebut? Yes. Kalau misalnya kata Tuan Mahat ada bajet, contoh macam untungnya jadi government servant ni, kalau Tuan Mahat tengok sebenarnya dalam pembiayaan LPPSA dia ada satu amount yang dipanggil selepas mukasah. Selepas mukasah ni sebenarnya loan amount kita, actually loan amount kita tu katalah kita punya installment sepatutnya kita kena bayar pada LPPSA itu 2,000. Tapi kat bawah sekali kalau Tuan Mahat tengok surat tawaran pinjaman yang dikeluarkan oleh LPPSA, bahagian bawah sekali tu dia akan tulis bayaran installment selepas mukasah adalah RM1,700. Maknanya dia dah discount kan kat situ. Instead of Tuan Mahat kena bayar 2,000 sebulan, Tuan Mahat cuma perlu bayar 1,700. Okey. Bila kita ambil package MRTT dengan kata apa syarikat takaful yang mana panel kepada LPPSA tadi, package MRTT tu sebenarnya kita boleh masukkan dalam pinjaman. Okey, katalah kita nak pinjam dengan LPPSA, jumlah pinjaman yang kita nak buat pinjaman perumahan tadi tu, nak beli rumah tadi tu 200,000. On top of 200,000 tadi tu kita boleh masukkan juga pembiayaan untuk cover bayaran takaful MRTT tu tadi melalui pinjaman yang kita buat dengan LPPSA juga. So katalah tadi 200,000 nak beli rumah, untuk MRTT punya package tu katalah 30,000. So kita boleh masukkan benda tu add on kat dalam kita ni pinjaman tu, jadi pinjaman kita jadi 230,000 lah. So 30,000 tu sebagai tambahan untuk kata apa finance kita punya MRTT punya package tadi tu, dan pinjaman tu kita boleh mohon dengan LPPSA untuk kita kata apa add on dalam pinjaman sedia ada lah yang 200,000 asalnya tadi tu. Okey. So daripada situ sebenarnya Tuan Mahat, kalau katalah Tuan Mahat nak ambil package MLTT ataupun live takaful dengan Cik Rozaimi ataupun dengan mana-mana pelindung takaful di luar, tak ada masalah, boleh. Sebab macam saya beritahu tadi, kalau misal kata nak ambil package MLTT tu, plan Tuan Mahat sekarang ni mungkinlah kemudian hari nanti Tuan Mahat nak pencen awal. Katalah sekarang ni Tuan Mahat umur 30-an nak pencen mungkin dalam umur 50, tak sampai nak umur 60 nak pencen awal. Okey, isunya di situ kalau kita pencen awal sebenarnya pembiayaan kita dengan LPPSA itu masih continuous, masih berterusan. Kita kena membayar lagi installment kita kepada LPPSA. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya kalau katalah kita plan nak beli rumah lain, selepas kita dah pencen tadi tu, kita dah tak boleh buat pinjaman dengan LPPSA lagi. Dan ketika itulah sebenarnya yang Tuan Mahat boleh gunakan MLTT plan yang Tuan Mahat dah ambil sekarang tu.
untuk cover whatever amount ataupun pinjaman yang Tuan Mahat ambil selepas Tuan Mahat dah pencen tu nanti. Jadi itu antara fungsi kenapa Tuan Mahat sebaik-baiknya ada tambahan lah package MLTT yang Tuan Mahat ambil selepas dah beli rumah yang buat pinjaman dengan PPSA ini, sebab mungkin kita bercadang untuk beli rumah kedua, ataupun kita nak buat pencen awal dan sebagainya. Jadi sekurang-kurangnya dengan adanya MLTT tu dia dah cover dah. Dia dah cover dah kita punya future loan yang kita nak buat tu kemudian hari nantilah. Tu antara sebab kenapa saya syorkan Tuan Mahat ada tambahan MLTT di situ. Okay. Alright. So terima kasih kepada yang bertanya. Saya tengok lagi kat bahagian bawah ni ada lagi tak soalan yang ada ni. Okay. Last kali ni ada satu soalan lagi. Tuan Mat Hanif ada tanya, kalau tak lantik bank sebagai nomini takaful, boleh approve tak loan rumah? Sebenarnya tak ada masalah, boleh. Assignment yang kita buat kepada pihak bank ni sebenarnya dia bukannya menjadi prasyarat, dia tidak menjadi prasyarat. Cuma sesetengah bank saja yang meletakkan benda tu sebagai syarat. Kalau kita tengok even package MRTT ataupun MRTA yang bank letakkan tu bukan menjadi prasyarat untuk loan tu diluluskan. Tak semua bank meletakkan benda tu sebagai syarat wajib. So maknanya Tuan Mat Hanif boleh tengok balik. Kalau katalah bank A mewajibkan Tuan Mat Hanif ambil MRTT dengan dia, cuba tengok pada bank B. Cuba tengok pada bank C. Option tu memang sentiasa open dan kita boleh comparekan. Mana yang tak mewajibkan tu mungkin itu yang menjadi pilihan kita lah. Yang mewajibkan ni sebab Tuan Mat Hanif kena faham bank ni dia anggap takaful punya package, MRTT punya package ni sebagai added value kepada loan dia. Dia dah jual satu barang, kenapa dia nak jual satu barang saja? Dia boleh jual barang yang kedua. Barang yang kedua dia adalah MRTT punya package tadilah. Kan, instead of dia boleh makan untung satu produk, dia boleh makan untung dua produk sekaligus. Dia bagi loan, dalam masa yang sama dia boleh bagi juga package takaful. Sebab tu setengah bank dia meletakkan syarat untuk meluluskan pinjaman tu, you kena ambil MRTT dengan dia. Tapi tak semua bank buat macam tu. So kalau saya boleh recap balik apa yang saya pernah terangkan, sebab sebelum ni saya pernah buat siaran live tentang perbezaan MRTT dan juga MLTT. Mungkin kalau ada masa nanti boleh tengok rancangan live saya tu dalam YouTube channel Hartanah dan Anda. Tapi dalam apa yang saya terangkan di situ sebenarnya tuan-tuan puan ada kebebasan untuk memilih. Mana bank yang meletakkan kewajipan untuk ambil MRTT tu, kalau boleh kita cuba elakkan dulu, kita tengok option yang bank lain dulu. Bank yang tak mewajibkan tu sebenarnya lagi mudah untuk tuan-tuan puan. Yes, produk bundle macam yang Puan Nuraini cakap ni. Ini dia punya inilah istilah dia lah, produk bundle. Dia nak bundlekan sekali, bagi loan dan juga bagi package takaful tu dalam satu produk yang samalah. Dia boleh bagi dua-dua sekali pada kan. So kalau boleh pilih yang tak payah wajib ambil itu lagi bagus sebenarnya. So kita ada option untuk kita gunakan. Okay. So terima kasih Tuan Mahat. Okay, dah jelas aku dengan apa yang kita terangkan tadi tu. Okay, so kita teruskan Rozami. Okay. Kalau nak jadi saya sambung melayan soalan macam mana kita nak berjimat. Okay, terima kasih. So saya sambung balik macam mana kita nak berjimat. Sebab kita selalu beranggapan bahawa takaful ni mahal dan dia punya priority tu jadi yang terakhir. Kan? Jadi kita kena tukar mindset, kita kena shift the mindset untuk mengatakan bahawa takaful ni sebenarnya murah. Dan takaful ni is affordable dan takaful ni adalah priority dalam kehidupan kita. Okay, so it's how kita bagaimana kita prioritize kewangan kita. Okay, lepas tu saya kata yang pertama sini ialah rancang kewangan. Rancang kewangan ni bermakna macam tadi Coach Isaac kata, kita ramai dari antara kita dapat gaji, belanja, balance, savings. Yang sepatutnya savings dulu, put aside certain allocation untuk savings dan selebihnya kita belanjakan. Okay, sama juga dengan konsep takaful ni. Okay, saya suka untuk mengatakan bahawa apa yang perlu kita lakukan adalah kita ambil satu portion duit gaji kita untuk takaful, selebihnya kita belanjakan. Bermakna selepas kita tolak duit savings, selepas kita tolak duit takaful kita, barulah selebihnya tu kita belanjakan. Jadi dia tidak ada isu sebenarnya yang mengatakan bahawa saya tidak ada bajet untuk takaful. Dia hanya ada isu di mana kita tidak prioritize takaful di dalam kehidupan kita. Yang mana
bukanlah satu dosa, bukanlah satu kesalahan besar, tetapi adalah sesuatu yang merugikan sebenarnya sekiranya kita tidak ambil takaful, kita tidak prioritize takaful dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua adalah ambil perlindungan takaful ketika muda. Okey, kerana apa? Kerana betul orang kata syarat mati bukannya tua, muda pun boleh mati. Okey, muda pun boleh dapat penyakit, tetapi secara umumnya, secara generalnya, orang tua lebih berpotensi untuk mendapat sakit. Jadi itu antara sebab kenapa lagi muda seseorang itu lagi orang kata lagi murah bayaran bulanannya. Ada satu lagi yang membezakan, saya tak letak kat sini, ialah merokok. Sebab ada orang tanya saya, oi mahalnya. Memanglah sebab merokok. Kalau tak merokok jadi murah. Dia punya murah tu banyak sebenarnya. Tapi banyak tu saya tak boleh nak kata berapa lah, sebab dia bergantung kepada umur dan beberapa faktor lain. Okay? Tetapi merokok tu sendiri sebenarnya adalah sesuatu yang boleh meningkatkan kadar bayaran takaful kita. Jadi kadang-kadang bila kita merokok, kita merasakan, ui mahalnya, terus kita tak ambil. Tu kita dah melakukan dua kesilapan. Merokok tu pun dah tak baik kan. Dan kita pasal kita merokok, kita tak ambil takaful. Sepatutnya pasal kita merokok lah kita kena ambil takaful. Sebabnya risiko untuk mendapat sakit tu adalah lebih tinggi berbanding orang yang tidak merokok. Okay. Now, yang ketiga ialah panjangkan tempoh bayaran. Untuk produk life takaful, okay, di Great Eastern, kita ada 3 jenis pembayaran, tempoh pembayaran. Tempoh pembayaran 10 tahun minimum yang sekarang ni, tempoh pembayaran 20 tahun dan tempoh pembayaran sepenuhnya. Sepenuhnya bermakna produk life takaful di Great Eastern ni dia memberi perlindungan sehingga umur 60 tahun with auto extension sehingga 80 tahun. Jadi apa maksud dia bayaran sepenuhnya adalah, saya beri contoh. Sekiranya seorang yang berumur 25 tahun, dia mengambil option untuk bayar 10 tahun, bermakna dia akan bayar sehingga umur dia 35 tahun, tetapi perlindungan akan diberi sehingga umur 60 tahun. Okey. Kalau dia ambil 20 tahun pembayaran, maka dia akan bayar sehingga umur dia 45 tahun dan dia tetap mendapat perlindungan sehingga umur 60 tahun. Dan orang yang mengambil pembayaran sepenuhnya bermakna dia akan bayar selama 35 tahun sehingga umur dia 60 tahun. Jadi di sini lagi lama kita bayar, lagi kuranglah pembayaran bulanan kita. Tapi of course, bila kita cakap dia macam loan. Dia macam loan. Kita ambil loan kita 5 tahun, kita bayar lebih banyak daripada loan kita 9 tahun. Kan? Tetapi kalau kita tengok secara keseluruhan, pembayaran yang kita buat untuk sijil kita lagi singkat tempohnya, jumlah keseluruhannya adalah lebih sedikit berbanding bila kita panjangkan tempoh pembayaran. Okey. Jadi ini adalah beberapa option yang kita ada dalam nak menentukan sama ada kemampuan kita. Kadang kita nak bayar 10 tahun kita rasa macam tak mampu, tinggi sangat bayarannya. Jadi kita boleh option untuk 20 tahun ataupun tempoh penuh. Now, tempoh penuh ni dia tidak terpakai kepada orang yang berumur 40 tahun dan ke atas. Orang yang berumur 41 tahun dan ke atas. Kerana apabila 41 tahun bermakna tempoh bayaran dia ada 19 tahun. Maka dia hanya 2 pilihan saja. 10 tahun ataupun 19 tahun. Kalau umurnya 42, 10 tahun ataupun 18 tahun. Dia tidak ada 20 tahun lagi dah. Okey, sebab tempoh akhir adalah tempoh akhir perlindungan adalah pada umur 60 tahun. Okey, jadi ini cara-cara macam mana kita nak berjimat. Macam saya nak terangkan sekali lagi, ambillah awal, jangan fikir beli rumah baru ambil MLTT. Ambil dulu, nanti ada peluang beli rumah, kita dah ada MLTT, jadi kita dah ada bajet, dan bukan setakat ada bajet, bayaran pun lebih murah. Okay, so next. Okay, ini saya nak beri satu contoh lah, satu illustration. Saya namakan orang ni lah Asri. Asri mula bekerja pada usia 25 tahun dengan gaji RM3,000 sebulan. Dan dia membuat keputusan bijak untuk mengambil takaful hayat daripada Great Eastern Takaful Berhad ataupun kita panggil GAP B sebanyak RM300,000. Now, Asri masih belum mempunyai sebarang komitmen pada masa itu dan beliau memilih untuk membuat cara rumah selama 10 tahun. Dan bayarannya hanyalah serendah RM178 sebulan. Okey, dan tempoh perlindungannya ada sehingga 60 tahun. Jadi bayangkan 25 bayar sehingga 35, balance 25 tahun tu macam free. Dia tak payah bayar apa-apa lagi dah, tetapi dia ada perlindungan sehingga umur 60 tahun. Kan? Jadi
Ada yang memandang sinis terhadap Asri kerana merasakan itu satu pembaziran. Kerana Asri tidak ada komitmen, tidak ada keperluan untuk dia mengambil senjata takaful dan dia belum kahwin. Dan apa yang dirisaukan? Kan kalau dia meninggal pun tidak ada isteri dan anak-anak yang ditinggalkan. Tidak perlu risau. Tetapi Asri ini seorang yang berpandangan jauh. Maka apabila Asri berkahwin pada usia 27 tahun dan akibat kekangan, susah sebut, kekangan kewangan, maka sehingga umur dia 30 tahun dia masih lagi belum mampu untuk membeli rumah. Mungkin dia perlu bantu adik-adik dia yang masih kecil, mungkin dia nak sulung, dia perlu bantu mak ayah dia yang dah banyak berkorban untuk dia. Jadi sebahagian besar gaji dia tu dihantar ke kampung untuk keperluan adik-adik di kampung lah. Jadi akibat kekangan kewangan, beliau tidak mampu lagi untuk membeli rumah pada usia 30 tahun dan ditakdirkan Asri meninggal dunia pada usia 30 tahun akibat kemalangan jalan raya. Okey. Produk takaful hayat yang beliau ambil dengan Gap B tadi memperuntukkan pampasan bernilai 2 kali ganda sekiranya beliau meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya. So tadi dia ambil 300,000. Jadi apabila beliau meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya, maka pampasan yang akan diterima oleh warisnya adalah 2 kali ganda. Bermakna isterinya akan menerima RM600,000. Dan daripada RM600,000 ni, bolehlah isterinya membeli sebiji rumah dengan bayaran tunai macam Coach Aizat cakap tadi lah, dengan bayaran tunai. Katakan dia beli rumah pada harga RM250,000, maka dia ada RM350,000 lagi untuk dia meneruskan kelangsungan hidup, membesarkan anak-anak yang masih kecil dengan duit itu. Jadi pasal tu saya dalam posting saya di FB, saya suka mengatakan bahawa ukirlah senyuman untuk ahli waris kita selepas kita tiada. Itulah maksud saya. Bermakna kita tinggalkan, bukanlah kita kata mereka happy kita tak ada, bukan. Kita tak itu mereka dah sedih lah. Tetapi apabila mereka tiba-tiba mereka dikejutkan dengan, bayangkan mereka ingatkan macam tak ada apa-apa, kita dah meninggal dunia, kita dah tak ada dalam kehidupan mereka seharian, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan pemberian cek bernilai RM600,000. Agak-agak dia sedih kan, dia senyum, dia tak adalah ketawa kan. Pasal tu saya kata okey lah senyuman, saya tak suruh dia ketawa. Jadi itulah cara dia. Walaupun kita tak tahu, kita dah meninggal, kita tak nampak dia punya senyuman tu, tetapi kita sekarang ni kita tahu yang apabila kita meninggal, kita tahu satu hari nanti isteri dan anak kita akan mampu tersenyum dan bangkit semula meneruskan kehidupan mereka. Okey. Dan kita tengok yang terakhir sekali tu, saya kata itu apa? Oh ya, selepas 5 tahun, umur daripada 25 hingga 30 tahun, Asri hanya membayar sebanyak RM10,680 sahaja, tetapi isterinya mendapat pampasan bernilai RM600,000. Ini yang Coach Aizat cakapkan tadi, kita menyediakan satu tabung ataupun satu plan yang sekiranya berlaku kematian ke atas kita, isteri kita mampu untuk membeli rumah. Bukanlah saya kata masa hidup ni pun kita boleh beli rumah dengan duit takaful. Tidak, tak boleh. Kan pasal kita tak boleh keluarkan RM600,000 tu. Syarat dia apa? Syarat dia yang pertama mesti meninggal dunia ataupun kita mengalami TPD. Lumpuh kekal. Tetapi sekiranya berlaku kematian, maka waris boleh menggunakan wang ini untuk kita membeli rumah. Jadi jadilah seperti Asri. Kenapa? Kerana dia bijak. Kan? Okay. Ada coach nak tambah apa coach? Alright. Sikit je yang saya nak tambah kat sini. Banyak orang yang mungkin berpandangan sinis lah kan. Dia orang cakap, oh nanti kalau aku mati, bini aku kaya, ada dia kahwin balik dengan orang lain, orang tu tumpang harta bini aku yang aku tinggalkan kan. So kita fikir balik, kalau misal kata kita tinggalkan isteri kita, balu kita tu yang mana kita tinggalkan tu dengan harta, ada ke potensi untuk dia kahwin? Saya tak rasa dia akan kahwin. Sebab kenapa dia nak kena kahwin? Dia dah ada duit. Dia dah ada orang kata apa, hasil yang kita tinggalkan, rumah pun dah ada. Dia tak perlu nak bergantung hidup dengan orang lain. Jadi kebaran kalian untuk balu-balu anda tu bernikah dengan lelaki lain memang kecil lah. Tak percaya tanya orang perempuan yang ada kat sini. Kan? Bila kita tinggalkan orang perempuan kita tu dengan duit, kan, dia dah boleh survive, dia boleh hidup dengan sendiri, dia tak perlu lagi nak bergantung harap dengan orang lain. Saya tak rasa dia akan kahwin dengan orang lain. Jadi itulah kadang-kadang mulut orang lah kan. Mulut orang cakap nanti kalau aku tinggalkan duit banyak, nanti dia kahwin dengan orang lain yang kebas duit bini aku. Kan, duit yang aku tinggalkan tu kan. So bagi saya benda tu tak betul lah kan. Saya tak tahulah itu pandangan saya kan. So
bagi saya memang kita perlu sediakan funds yang ada tu memang kita perlu sediakan dan kita anggap benda tu untuk membantu. Kalau tak membantu isteri pun membantu anak-anak kita lah kan. So itu antara perkara yang macam mana Rozaimi cerita tadi tu lah yang saya bersetuju lah dengan apa yang diberitahu tadi tu. Okey, saya tambah sikit. Ada soalan? Sekejap saya tengok kejap. Kalau okey tak ada. Setakat ni belum ada lagi. Okey teruskan. So, saya nak tambah sikit saya ada buat satu posting di FB saya. Saya letak posters tu what if. Okey, tadi dia what if saja. So what if ni adalah biasanya kadang-kadang kita merasakan bahawa rugi mencarum. Rugi saya membayar bulan-bulan. What if? Apa jadi sekiranya saya tak sakit? Apa jadi sekiranya tak ada apa berlaku pada saya? Kan? Sehingga tempoh tamat, tempoh matang. Tapi saya beranggap, saya berpendirian. Kenapa kita tak tanya apa jadi kalau kita sakit? Itu yang kita perlu fikirkan. Kan? Dan kita salah lagi satu, kita kena berfikiran positif. Jodoh maut, jodoh pertemuan ajal maut ni semua di tangan Allah. Kan? Siapalah kita nak mengatakan bahawa isteri kita ni tak boleh kahwin lain. Kadang-kadang kita letakkan pemikiran isteri kita, sebenarnya tu pemikiran kita. Sebab biasanya orang lelaki ni bila isteri meninggal dia yang kahwin. Tetapi dia meletakkan isteri dia dalam diri dia dan dia merasakan dan dia berfikiran sebagai dia, maka itu yang dia merasakan bahawa kalau aku meninggal dapat duit kan dia kahwin. Tapi benda tu saya rasa dia punya kebarangkalian tu lebih tinggi berlaku kepada lelaki berbanding kepada perempuan. Okey. Lagi satu saya nak berkongsi ada juga yang prospek lah, belum jadi klien saya lagi. Ada juga prospek yang jumpa saya, prospek perempuan yang jumpa saya, dia nak ambil untuk suami dia. Dia nak ambil sijil takaful hibah atas nama suami dia. Kerana apa? Kerana dia nak merasakan, dia nak memastikan apabila suaminya meninggal dunia, dia akan dapat sejumlah wang untuk dia meneruskan kehidupan. Sebab dia tahu yang akan menanggung kesusahan, yang akan menanggung cabaran, kepayahan adalah dia, bukan suami dia. Kerana suami dia dah tak ada dia lagi di dunia ni kan, dah masuk ke alam barzakh. Jadi saya kata boleh, tetapi janganlah buat senyap-senyap. Tak elok kan. Janganlah buat senyap-senyap seolah-olah macam takut nanti suami dapat tahu, dia kata macam mendoakan yang dia cepat mati. Saya kata jangan. Boleh buat, tetapi cakap dengan suami, walaupun isteri sendiri yang membayar bulan-bulan, saya kata tak ada masalah. Tetapi cakap dengan suami yang awak nak ambil polisi, awak nak ambil sijil takaful ni atas nama dia dan awak bayar bulan-bulan sekini berlaku kematian ke atas dia, maka awak akan mendapat sejumlah pampasan. Pun ada juga yang berfikir macam tu. Sebabnya kadang-kadang suami dia tak nampak kepentingan takaful hibah ni ataupun life takaful. Okey, next. Jadi ni slide terakhir saya. Saya suka nak berkongsi sedikit lah. Saya ambil peluang ni untuk berkongsi tentang plan iGrade Neo, iaitu plan terbaik Gap B untuk MLTT. Okey. Sebenarnya plan ni adalah, macam saya katakan tadi, jawapan saya kepada salah seorang yang bertanya tadi, produk life hibah, produk life takaful dan juga MLT adalah produk yang sama, cuma digunakan untuk tujuan yang berbeza. Jadi kalau kita tengok di sini, dia ada banyak cara kita boleh gunakan pampasan ataupun manfaat yang kita boleh dapat daripada produk iGrade Neo ini. Yang pertama, kita boleh gunakan sebagai persaraan. Okey, bila saya kata persaraan ni, bukanlah saya kata tapi saya belum mati, saya belum meninggal dunia, macam mana saya nak dapatkan duit tu untuk persaraan? Memang tak dapat. Awak tak dapat pampasan. Tapi macam saya katakan tadi, dia ada cash value. Okey, cash value ni janganlah beranggapan sekiranya awak dah bayar sejumlah RM100,000, awak beranggapan yang awak akan dapat RM200,000. Tidak. Okey, jumlahnya akan kurang daripada RM1,000, tetapi sebenarnya cukup banyak untuk kes-kes tertentu. Saya tak boleh nak mengatakanlah untuk kalau umur macam ni, awak ambil macam ni berapa, sebab itu kita perlukan satu calculation. Okey, kalau nak kena hubungi saya selepas ni lah. Tetapi dia ada satu kita panggil cash value yang membolehkan anda untuk mengguna pakai wang itu selepas tempoh matang. Jadi itu yang dinamakan kegunaannya untuk persaraan. Tapi of course lah, yang kata tadi manfaat kematian tu tak dapatlah pasal awak hidup lagi. Kan? Okey. Yang kedua ialah gada janji dan pengurusan kredit. Ini yang kita cakap pasal MLTT, dan pengurusan kredit ni ialah contohnya, katakan tadi saya gunakan contoh yang sama dengan Astri tadi,
pada usianya pada apabila isterinya mendapat wang 600,000 ringgit dan 250,000 ringgit digunakan untuk membeli rumah, dan katakanlah Asri ada baki pinjaman kenderaan dan mungkin ada personal loan dan kredit card. Katakan jumlah keseluruhan bernilai 150,000 ringgit. Maka waris tadi boleh mengambil 150,000 ringgit daripada baki 350,000 ringgit untuk menyelesaikan hutang-hutang, kerana salah satu syarat nak masuk syurga ni adalah kita jelaskan semua hutang-hutang kita. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita tak tinggalkan wang yang banyak untuk waris kita, at least wang yang ada tu boleh digunakan untuk membayar hutang yang ada. Kadang-kadang kita tak naklah dah tak tinggalkan duit, hutang pula bertimbun. Jadi waris dah kesedihan kehilangan kita, tetapi dan mereka terus dibebankan pula dengan beban hutang yang kita tinggalkan. Jadi ini salah satu cara lah untuk kita memastikan bila kita meninggal dunia, waris ada wang yang cukup untuk menyelesaikan hutang-hutang yang kita tinggalkan. Tak kisahlah hutang dengan bank ataupun hutang dengan orang persendirian. Yang ketiga adalah pendapatan gantian. Ini yang saya katakan tadi, apabila kita dilanda penyakit kritikal, kita masih perlu membayar kita punya pinjaman dengan bank, pembiayaan kita dengan bank, dan juga kita masih lagi perlu meneruskan hidup kita, duit api, air, bil utilities dan makan minum seharian kita masih perlu dibelanjakan. Jadi apabila kita tidak mampu bekerja, kita hilang pendapatan, maka apakah yang boleh kita dapatkan ialah pendapatan gantian. Pendapatan gantian ni yang mampu memberikan kita sejumlah wang untuk kita meneruskan hidup dalam tempoh kita menjalani rawatan penyakit kritikal. Dan ia juga mempunyai pengecualian bayaran. Pengecualian bayaran ni bermaksud, katakan dalam kes Asri tadi, dia hanya membayar RM150 sebulan, dan sekiranya dia disahkan mengalami TPD ataupun hilang upaya kekal, ataupun dia mengalami ataupun dia disahkan menghidap penyakit kritikal yang saya katakan ada 45 tadi, okey, maka secara automatik bayaran bulanan takaful beliau akan diambil alih oleh tabung tabaruk. Tabung tabaruk yang saya katakan tadi, yang semua ahli, semua orang yang menyertai skim takaful ni, dia orang tabaruk ni disedekahkan secara ikhlas ke dalam tabung. Tabung tu kita panggil tabung tabaruk, dan apabila Asri mendapat penyakit kritikal ataupun disahkan mengalami TPD, maka secara automatik dia ataupun isterinya tidak perlu risau tentang bayaran RM150, kerana pada masa itu dia perlu bayaran bulanannya akan diambil alih oleh tabung tabaruk tadi. Jadi ini adalah ciri-ciri yang ada terdapat di dalam iGrade Neo yang memperuntukkan nilai minimum sebanyak RM300,000. Okey. Jadi macam saya katakan tadi, lebih muda kita, usia kita macam Asri pada usia 25 tahun hanya RM178 untuk RM300,000. Jadi saya rasa cukup setakat tu perkongsian saya tentang bagaimana kita boleh relatekan produk takaful dalam urusan pembiayaan hartanah kita. Okay, nak tambah sikit je. Patutnya Boleh. kena masukkan pengecualian cukai, pengecualian cukai income tax, Yes. tax deduction sekali. Betul. Kita Betul. bayar monthly contribution ni kita bayar tu, sebenarnya kita boleh dapat pengecualian cukai. So tuan-tuan perempuan tak rugi sebenarnya. Kita boleh gunakan tax deduction punya features tu dalam kita punya ni lah, bila kita membayar caruman tu. Okey, ni saya kongsikan di sini apa maklumat tentang Rozaimi. Kalau nak contact dia, nombor telefon dia 012-678-3581. Kalau nak follow dia di Facebook Rozaimi Muhammad Said, di Instagram RMS_takaful. Kalau nak email dia boleh emailkan di msrozaimi@gmail.com tu lah. Dan untuk kesekian kalinya, kalau tuan-tuan perempuan berhajat untuk mendapatkan quotation, sebenarnya kalau kita jumpa dengan ejen takaful ni, ini satu lagi perangai orang kita. Bila jumpa dengan ejen takaful, orang ejen takaful call nak jumpa, nak ajak ngeteh dan sebagainya, semua takut.
pun takut, semua lari kan. Apa benda lah perangai macam ni. Orang tu datang, dia cuma nak terangkan kita beli ke tak beli ke tak kisahlah kan. Kita dengar dulu. Macam saya sekarang ni, even ramai kawan-kawan saya yang mana ni baru ni, Rozaimi baru je masuk Takaful. Sebelum ni berapa puluh orang dah yang kawan-kawan saya yang memang dah involved dalam bisnes Takaful ni jumpa saya. Saya kata tak apa, nak datang jumpa, nak sembang boleh je. Tapi end of the day, sekurang-kurangnya bila dia cerita dengan kita dapat maklumat, kita dapat informasi, kita dapat pengetahuan ilmu tentang Takaful tu sendiri. Kalau kita nak ambil ataupun kita tak nak ambil, itu tak ada masalah. Itu bergantung pada kita punya sendiri lah. Macam saya sekarang ni terusan saya cakap, kalau misalnya kata orang datang, saya mengalu-alukan. Kalau katalah ada di kalangan tuan perempuan Brunei Takaful nak cerita dengan saya pergi Takaful apa ke, boleh datang jumpa saya, kita boleh sembang, kita boleh cerita, tak ada masalah. Cuma saya nak ambil ke tak nak ambil tu belum tentu lagi lah kan. Sebab saya terusan sekarang ni, saya dah ada banyak polisi dan saya rasa dalam keadaan sekarang ni tengoklah macam mana. Kalau ada keperluan untuk ambil, insyaAllah kita akan ambil lagi kan. Dan orang kata apa, untuk apa ni malam ni punya penerangan, saya harap apa yang telah disampaikan oleh Rozaimi sebentar tadi dan apa yang saya ada untuk tambah sikit apa ni sana sikit tu dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan puan semua. Dan saya mengharapkan agar orang kata apa, perkongsian ini tak berakhir di sini saja. Dan kalau misalnya kata ada tuan-tuan puan yang ingin bertanyakan soalan, sila berhubung dengan Rozaimi. Dan saya nak share sikit berkenaan dengan saya punya e-book. Ni bagi mereka yang mungkin baru pertama kali tengok rancangan live saya, Hartanah dan Anda ni adalah suatu platform yang saya wujudkan untuk membantu bakal-bakal pembeli rumah pertama especially, dan juga mereka yang ingin memiliki hartanah tapi mungkin tak tahu caranya macam mana nak beli rumah, macam mana nak berurusan dengan peguam. Saya sebenarnya profesi saya adalah seorang peguam hartanah. Dah lama tu tak lama lah, baru 18 tahun dalam industri hartanah ni, baru 18 tahun sebagai seorang peguam. Dan saya wujudkan platform Hartanah dan Anda ni baru since last year. Tahun 2019 saya baru wujudkan platform Hartanah dan Anda ni. Dan alhamdulillah setakat ni saya dah membantu lebih daripada, saya rasa lebih daripada 10,000 orang kot. Lebih daripada 10,000 orang yang mana apa ni, dengan sharing yang saya buat dan sebagainya ni, setidak-tidak je mereka terbuka hati dan terbuka orang kata apa, hijab untuk mendapatkan ilmu berkenaan dengan hartanah. Dan alhamdulillah malam ni kita terbuka pula hijab kita berkenaan dengan Takaful, dengan perkongsian yang Rozaimi sampaikan tadi. So saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada sahabat saya. Rozaimi ni kita tak panggil dia Rozaimi sebenarnya, dia nama dia kan. Tapi saya tak naklah cakap nama dia tu, nanti boleh PM dia, boleh tanya dia nama awak sebenarnya apa yang budak-budak ni panggil kan. Kita boleh tanya sendirilah. So terima kasih banyak-banyak Mi. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti kita boleh bersiaran secara langsung lagi. Sedang ada dekat 2 jam dah kita bersiaran secara live ni. Itulah bila bercakap tu tak ingat dunia kan. Memang tak tengok jam pun. So terima kasih banyak-banyak atas perkongsian tadi. Dan kepada semua saya ucapkan ribuan terima kasih atas kesudian tuan-tuan puan untuk menonton rancangan live kita pada malam ni. Dan jangan serik, jangan rasa macam kata apa, lepas ni tak payah tengok lagi ke apa kan. Minggu depan kita ada topik lain pula, insyaAllah saya akan kongsikan. Dan follow page Hartanah dan Anda dan follow page Rozaimi Muhammad Said. Rozaimi Muhammad Said. Pastikan yang make sure gambar profil tu lah gambar dalam apa tu, dalam poster untuk sesi malam ni. Tu dia. Tolonglah tolong apa ni, support kawan-kawan kita, follow dan kata apa, like lah page Rozaimi Muhammad Said dan juga page saya Hartanah Anda lah. So itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.